Kita tengok semula terjemahan. Bab ke-23, peluh orang yang berjunub. Dan sesungguhnya orang Muslim itu tidak najis. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa pernah Nabi SAW bertemu dengannya di salah satu jalan di Madinah ketika dia berada dalam keadaan berjunub. Kata Abu Hurairah, aku pun menyelinap keluar lalu pergi mandi. Setelah itu datang lagi. Maka Rasulullah SAW bertanya, kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah, tadi aku dalam keadaan berjunub dan aku tidak suka berada di dalam majlismu dalam keadaan tidak suci. Mendengar jawapan Abu Hurairah itu, Nabi SAW terus bersabda, Subhanallah, sesungguhnya orang Muslim itu tidak najis. Bab ke-24, orang berjunub boleh keluar dan berjalan di pasar dan selainnya. Atha berkata, orang berjunub boleh berbekam, memotong kuku dan mencukur kepala walaupun dia tidak berwudu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengunjungi para isterinya di malam yang sama. Pada ketika itu Nabi SAW mempunyai 9 orang isteri. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, pernah Rasulullah SAW bertemu denganku ketika aku dalam keadaan berjunub. Beliau memegang tanganku dan aku berjalan bersamanya sehingga beliau duduk. Maka aku menyelinap lalu pulang ke rumah dan terus mandi. Kemudian aku datang lagi. Rasulullah SAW pada ketika itu masih duduk. Lantas baginda bertanya, kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah, wahai Aba Hir? Aku pun menceritakan kepadanya. Maka Nabi SAW bersabda, Subhanallah, wahai Aba Hir. Ini Abu Hurairah, kita terjemah gitu tulis tu, tapi dalam hak asal ialah Aba Hir. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Bab keberadaan orang berjunub di rumah apabila dia berwudu sebelum mandi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Salamah, katanya, pernah saya bertanya Aisyah, adakah Nabi SAW tidur dalam keadaan berjunub? Aisyah menjawab, ya, dan beliau berwudu. Ini masih lagi cerita orang berjunub, dan masih lagi kita dalam bab mandi, kitab mandi ni, mandi janabah. Imam Bukhari nak pergi jauh lagi, iaitu menceritakan tentang tubuh orang yang berjunub itu. Apa hukumnya apabila dia berjunub? Apa hukumnya? Adakah najis? Dan kalau najis, najis lagu mana? Kalau tidak najis, macam mana hukumnya? Seterusnya. Itu hak Imam Bukhari nak cerita di sini. Kalau kita perhati tajuk ni, hak mula-mula ni, peluh orang berjunub. Dan sesungguhnya orang Muslim itu tidak najis. Kalau kita perhati kepada hadis di bawah ni, dia awak marisa je ni, tak ada sebut tentang peluh. Pak ada sebutnya orang Muslim itu tidak najis. Tidak najis ataupun tidak menjadi najis. Boleh juga tidak najis, tidak menjadi najis. Boleh juga terjemah begitu. Ke mana-mana pun kalau kita tengok ni hadis ni, tak ada nampak cerita peluh tu. Peluh tu tak ada. Dan dia tidak sebut di sini hukum peluh tu.
Dia cuma cerita dalam tajuk tu, sebab tajuk dia penting, peluh orang berjunub. Maksudnya apa hukumnya? Seseorang macam ni nak kata, tengok bahagian yang kedua, iaitu orang Muslim tidak najis atau tidak menjadi najis. Orang Muslim tu tubuh dia lah. Bila tubuh dia tidak najis, peluh dia, hak keluar daripada dia tidak najis lah, kecuali apa yang telah sabit menjadi najis ataupun sebagai najis, seperti yang keluar melalui salah satu daripada dua jalan itu, air kencing ke ataupun najis, kita kata tahi, itu najis lah. Kalau selain daripada tu, hak keluar daripada tubuh orang tu, orang Muslim tu, orang mukmin itu, najis ke tidak? Bila tidak najis, peluh dia tu pun dia nak cerita tidak najis lah. Lepas tu peluh bukan peluh saja yang keluar daripada dia, selain daripada air kencing, selain daripada hak jelas najis berdasarkan dalil yang lain, nas yang lain, banyak lagi hak keluar daripada dia. Air mata, air liur, hingus, banyaklah. Dia nak ceritanya semua sama lah. Kalau kita kata peluh tidak najis, maka yang lain-lain itu pun begitu juga hukumnya, tidak najis. Tidak najis itu apa sebab? Sebab punca dia tu tidak najis, asas dia tu tidak najis, iaitu tubuhnya tidak najis. Situlah cara Imam Bukhari buat tajuk ni. Kita tengok dulu nota di situ. Apa di hak mana-mana tak ada tu, insya-Allah kalau boleh ada lah risalah ni molek. Tak ada, tak apa ni, tak serupa lah. Ni tengok, ni tak tengok, tak sedap juga kan. Tapi pakak-pakak lah mana tak ada tu dulu. Cuba kita tengok tajuk ni, ada nota di situ 212. Ahli ilmu telah sepakat mengatakan peluh orang Islam yang berjunub itu suci, tidak najis. Ini sepakat. Peluh orang Islam yang berjunub suci, tidak najis. Demikian juga dengan peluh perempuan Islam yang berhaid. Walaupun bab haid tu akan datang ada suku, tetapi di sini dia banyak ada persamaan. Hukum orang berjunub dan orang yang berhaid. Orang berhaid pun lagu tu juga. Tetapi mereka berbeza pendapat tentang orang kafir dan peluhnya. Orang kafir itu sendiri dan peluhnya. Ibnu Hazm berpendapat peluh orang musyrikin najis. Golongan Zahiriyah selain Ibnu Hazm berpendapat tubuh orang kafir itu sendiri adalah najis. Demikian juga dengan peluhnya. Ini puak-puak Zahiriyah lah. Sementara pendapat Imam Bukhari, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan dari kalangan salaf dan khalaf, hak dulu dan hak kemudian pula, ialah tubuh orang kafir, begitu juga peluhnya tidak najis. Antara hujah jumhur ulama dalam perkara ini ialah orang Islam diharuskan berkahwin dengan perempuan dari ahli kitab. Dalam hubungan kelamin sebagai suami isteri sudah tentu akan ada yang berpeluh. Kalaulah peluh orang kafir itu najis, sudah tentu Allah dan Rasulnya awal-awal lagi mengharamkan orang Islam mengahwini ahli kitab. Tapi tidak, dia benarkan. Bila benar, maknanya tak ada pula sebut beza daripada orang Islam, orang perempuan Islam, tak ada, serupa aja. Mandi junub gitu lah, serupa dengan perempuan Islam juga. Isteri kalau perempuan Islam serupa. Ini asas dia. Bagi orang yang mengatakan orang kafir
puak-puak Zahiriyah tadi, orang kafir itu najis, salah satu dalil mereka ialah hadis ni. Hadis ni. Sebab apa? Nabi SAW kata orang Islam itu tidak najis, tidak menjadi najis. Lawan orang Islam, apa dia? Orang kafir, orang musyrikin. Artinya mafhum dia, mafhum sebaliknya, orang kafir najis. Dia faham gitu. Satu ni antara dalil dia. Satu lagi, kalau ayat Quran dia pegang dengan ayat innamal musyrikuna najasun, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha. Tu ayatnya. Sesungguhnya orang musyrikin itu najis. Oleh itu selepas tahun ni mereka tidak boleh menghampiri Masjidil Haram. Tidak boleh menghampiri Masjidil Haram. Apa sebab tak boleh? Sebab najis. Dia kata itu sebab najis, sebab najis. Sebab kekufuran dia tu, kesyirikan dia tu sendiri najis, menyebabkan tubuh dia tu najis. Bagi mereka ini, mana kalau bersentuh pun kena basuh. Kena basuh. Siapa tahu tu. Lepas tu kita sebut saat ni, jumhur ulama kata boleh menikah dengan ahli kitab. Dia kata boleh menikah dengan ahli kitab tidak bermakna mereka tidak najis. Supaya kita maklum, sebelum pada nikah kita sudah jumpa dah air mazi najis, semua timur air mazi najis. Air mani, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan ramai lagi orang lain kata tidak najis, tapi Imam Bukhari kata najis. Imam Abu Hanifah, Malik kata najis. Nak basuh lah mana hak najis tu, kata dia. Kalau kena peluh dia apa basuh lah. Kalau bini tu ahlul kitab, kalau kena peluh dia, kalau kena air liur dia, air mata dia atau apa, kena basuh lah. Supaya kita basuh, kata dia, air mazi. Tak boleh basuh. Tak boleh. Lepas tu kalau gitu, waktu tu untuk perempuan. Kalau lelaki tak serupa, lagu mana? Dengan sebab itu dia kata tak kena tu. Buat contoh tu. Nak ayat kata tidak najis, tak kena. Itu alasan dia lah, alasan dia. Dan mereka tu orang Islam juga, mazhab besar juga tu, ada dalil dia juga. Tapi jumhur ulama, hak majoritinya, termasuklah Imam Bukhari, dia kata tidak. Tidak tidak najis orang kafir. Jadi ada beberapa perkara dari sini. Bila kita berjumpa dengan hadis ni, timbullah persoalan. Kalau orang Islam tu tidak najis, orang kafir maknanya najis. Apa jawapannya bagi pihak jumhur? Jumhur ulama pegang banyak dalil dia. Antaranya hadis atau ayat Quran tadi dia takwil. Itu jumhur ulamanya, dia takwil. Orang kafir tu najis, maksudnya najis i'tiqad, najis kepercayaan dia tu, amalan dia tu, itu hak najis, bukan najis tubuh. Dia takwil lah. Dia mau puak-puak zahir ni kan, dia pakai zahir, dan Tuhan kata najis, najis lah. Apa nak takwil-takwilnya, kata dia. Dia pergi ke situ. Tapi kita ni jumhur ulama ni, dia kata kena tengok banyak perkara. Kena tengok, jangan tengok kena tengok banyak tempat. Kalau kita tengok dalam ayat tu, banyak benda Allah SWT kata najis lagi. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Di situ pun dia guna rijsun. Rijsun sama dengan najis ni. Berala, arak, judi, dan cabuk tua dan sebagainya tu, itu adalah kotor. Dah kotor. Jadi apakah kalau kita sentuh semua tadi, jadi kena basuh, batal air sembahyang kita dan sebagainya. Katakanlah kalau kita sentuh,
patung berhala pun kita sentuh, batal ke air semaya? Ataupun kena basuh ke tangan tu? Tak kan? Ini menunjukkan bahawa dalam Quran sendiri ada digunakan rijs, najis, bukan dengan makna najis zahir ni, tapi itu amalan itu najis. Supaya kita lah katakan najis dadah. Kalau pegang dadah tu kata sentuh lah, kena basuh kau tangan, batal kau air semaya? Tidak. Tapi sebut najis tu nak rayak benda tu tak molek sangat lah, nak suruh orang kemal. Kita kata kalau bahasa kita kemal lah. Jadi bila sebut gitu, hak ni pun musyrikun tu najis. Akidah dia tu sepatutnya manusia ni berasa kemal, berasa jijik. Tu dia kata. Serupa juga kalau pegang daun teruk, orang buat judi, pakai batal ke air semaya? Tak. Kalau dadah sekalipun, hak kata najis ni, kalau bubuh dalam poket semaya, tak sah kau. Dah najis, kira-kira tak boleh lah menanggung najis. Tak ada siapa kata pun lagu tu. Tak ada siapa kata pun lagu tu. Itu tak termasuk dalam najis hak zahir ni. Dak. Tapi najis tu maksudnya i'tiqad dia, kepercayaan dia tu karut, kotor. Nak ceritanya seperti mana benda yang zahir ni ada hak kotor, kita kembal dengan sebab kita bau busuk, dengan sebab rupa dia tu tak molek, tak sedap kita kelih. Kita kata najis, kotor. Begitu juga dengan akidah. Tuhan nak cerita hak tu. Akidah, kepercayaan, pahaman orang ni ada yang bersih, ada yang kotor. Dia ajar kita mula-mula melalui benda-benda hak zahir ni. Benda-benda hak zahir, bau busuk, kita semula jadi tak sedap dah. Lepas tu ibu bapa ajar pula, kalau hak ni kotor dah ni, tak boleh dah ni. Padahal tidak kena najis lagi, kotor. Sampai setara tu dia ajar hak zahir. Dia nak cerita hak batin tu pun lagu tu juga. Jadi kita kena ingat, jangan ingat hak zahir saja yang kotor. Ada lagi hak dalaman itu yang kotor. Dah hak tu hak lebih, kita kena jaga lagi. Kita kena jaga lagi kebersihannya. Situ haknya. Mereka kata, ni puak-puak jumhur ni, ulama ni kata, kita tengok banyak hadis yang lain yang sahih, iaitu Nabi SAW dia ambil air semaya menggunakan air daripada bekas orang kafir. Bekas orang kafir buat. Mestilah dia sentuh, ada bersentuh. Nabi SAW makan keju yang dibuat oleh orang kafir. Mestilah ada kena ke mana-mana pun. Kalau kita kata, kita boleh kata, boleh andaikan mungkin tak kena tangan dia ataupun tubuh dia, itu kemungkinan saja. Nabi SAW tak akan buat benda ni kalau boleh mengelirukan. Lepas tu Nabi SAW makan masak ke orang Yahudi, kambing dia makan. Sahabat-sahabat pun ada hak mati makan, dia bubuh racun dalam tu, Nabi pun makan. Kesal racun tu ada. Tu hak orang kafir, tentulah kena. Tentulah kena. Kita kata tangan dia, kalau lah najis, mesti kena basuh dulu. Tak ada basuh. Tak ada basuh. Dan Nabi SAW banyak dalam Bukhari ini sendiri akan datang, kita akan jumpa Nabi SAW ikat orang kafir dalam masjid. Sumamah bin Uthal ikat di tiang masjid, bekas itu. Itu orang kafir lagi duduk dalam masjid lagi. Ini menunjukkan ayat tadi tidak pakai mengikut zahir dia. Jadi tak boleh masuk dalam Masjidil Haram saja, masjid lain boleh. Itu sah pendapat. Sah pendapat lagi kata tak boleh masuk dalam Masjidil Haram tu bukan kerana dia najis. Tak boleh masuk tu berdasarkan hadis yang lain yang Nabi isytihar kata lepas pada tahun ni tak boleh dah. Alla yahujja bil bait uryanun wala musyrik. Hak tu dia suruh isytihar. Pada tahun yang ke-8 Attab bin Asid bawa orang buat kerja haji. Hak tu bercampur bau lagi dengan orang kafir. Tahun yang ke-9 dia hantar Sayyidina Abu Bakar, hantar Bilal, Abu Hurairah dan ramai lagi yang lain, Sayyidina Ali pergi ke Mekah isytihar. Abu Bakar jadi ketua bawa orang bawa haji pada tahun yang ke-9. Dan dia suruh isytihar. Apa isytiharnya? Selepas tahun ni tak boleh dah orang kafir pergi buat kerja haji. Tak boleh. Orang musyrik tak boleh. Orang bertelanjang seperti dulu tak boleh. Nak tawaf Baitullah tak boleh. Mesti kena hak Islam berlaku.
Pada tahun yang ke-10 baru Nabi pergi. Setelah jelas berlaku, bersih berlaku. Dia nak cerita tidak layak orang musyrik itu duduk pergi buat ibadat di situ. Sebab apa? Syirik dia tu najis. Dia tidak boleh buat kerja lagu tu. Ada kena mengena dengan cerita tu. Bukan nak ayat tubuh orang kafir itu najis. Akidah dia tu, akidah dia tu hak najisnya. Ada kena mengena dengan tu. Itulah tak belakangnya. Bukan nak ayat kata orang kafir najis. Kalau najis, lagu mana dia ikat Thumamah bin Uthal itu dalam masjid. Dalam masjid. Kalau maksud ayat tadi, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha, tak boleh masuk dalam masjid selepas tahun ni Masjidil Haram. Lepas tu kita kiaskan dengan Masjidil Haram tu, masjid-masjid lain pun tak boleh masuk juga. Maka lagu mana Nabi SAW sendiri tu ikat orang kafir dalam masjid? Dah najis. Ini menunjukkan najis tu maksud dia lain. Maksud dia lain, bukan najis hak zahir ni. Bukan najis zahir. Dan kalau najis, berapa ramai orang kafir masuk Islam tak ada kena mandi, tak ada kena gapo. Ada hak mandi pun, tapi suka rela dia, suka hati dia, bukan sebagai suatu kewajiban. Kalau najis nak masuk jadi suci ni, kena suci lah juga zahir. Tidak. Semua itu ini pegangan jumhur ulamanya yang mengatakan hak najis orang kafir itu bukan najis zahir dia. Dengan sebab itu kalau kita salah dengan dia, kita salah, kita makan makanan dia buat dengan tangan dia, peluh dia, air mata dia dan sebagainya, tak ada najis. Serupa dengan orang Islam juga. Serupa dengan orang Islam juga. Dari segi tidak najis, suci zahir dia. Baik, kalau suci zahir dia tu apa hadis ni pula? Dia kata orang Muslim tidak najis. Mafhum mukhalif dianya, lawan dianya, kira-kiranya orang kafir tu najis lah. Nampak menyokong hak tu alik hak buat zahiriyah lagu mana? Di sini Nabi SAW nak cerita orang Muslim itu tidak najis banyak perkara. Yang pertama, tidak najis tu maksudnya diri dia tu tidak najis. Bukan bermakna dia tidak boleh terkena najis. Kalau kena najis, misalnya kita kata apa-apa najis lah, apakah tidak najis juga orang Muslim tu? Tak boleh kita kata najis. Hak tepatnya mutanajis, kena najis. Dia tu tidak najis. Itu nak cerita hukum tubuh orang Islam. Tidak najis. Bila kena najis, bila kita hilangkan najis itu, tak ada lah, suci. Yakni boleh menjadi najis dan boleh menjadi suci. Suci itu dengan cara lagu mana? Kita buatlah hak zahir tu, hak kotor tadi. Air kencing kau kena kita, sapu atau basuh, hilangkan hak tu, hilang najis tu. Itu orang panggil mutanajis, bukan najis. Tak boleh kita kata orang Islam ni najis, tak boleh. Sebab apa? Dengan akidah dia yang suci, yang murni, yang baik, ikut ajaran yang baik, tak ada terlibat dalam perkara-perkara khaba'ith seperti arak, seperti makan bangkai dan apa, tak ada benda tu. Itu yang dikatakan suci, amalan dia tu. Lepas tu begitu juga dalam ajarannya, tak ada benda-benda yang kotor, benda-benda yang tidak baik diajarkan, bunuh orang, menipu dan begitu. Itu bersih tu. Tapi dia boleh kena najis. Najis yang kena tu boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Satu makna dia. Yang kedua, orang Muslim itu tidak najis dengan arti najis berterusan, kotor berterusan. Kalau kita kata najis ini, najis pun, kalau kita kata najis, ia tidak berterusan. Tidak berterusan lagu mana? Apabila dia mengangkat hadas, hilanglah najis tu. Hilanglah najis tu. Yakni ada jalannya untuk menghilangkan najis tu, sifat najis tu pada dia. Kalau kita kata najis pun, ada ketikanya dia najis, dia boleh menghilangkan benda tu. Sebab kita kata bila seseorang itu buang air besar, adalah najis, tapi benda tu tak boleh hilang. Boleh hilang. Boleh hilang. Hak boleh hilang saat ni orang kafir pun, kalau dia basuh, kita kata guna air, hilang juga, cuci juga. Tetapi kalau bak junub ni, orang kafir dia tak ada tu konsep mandi junub gapo. Kalau dia mandi pun, kalau dia kata mandi junub pun tak jadi suci. Tapi orang Islam boleh.
boleh jadi suci walaupun sebentar tadi dia telah najis, katakanlah dia telah najis. Bila dia mandi, hilang najis, dia boleh hilang. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiganya, tidak najis itu dari segi dengan sebab najis hukmi. Kalau najis aini boleh najis, boleh najis. Najis aini lah ke mana? Najis yang ada zatnya, ada bendanya. Kita kata air kencing, jelas dengan baunya, dengan basahnya, kita nampak benda tu. Begitu juga kalau kita kata najis, tahi, tapi kita bahasa lembutnya najis maksudnya tahi. Tapi kalau kita royak najis keliru pula sini kan, tahi tu sama juga. Hilangkan, itu najis aini. Ada soal lagi najis hukmi. Tidak ada jadi najis ni dengan sebab berhadas. Najis hukmi ni pada kira-kira saja, pada hukum saja dikira najis, dikira kotor. Zahirnya tidak kotor. Seseorang yang tak ada air semayang, kotor. Bila kotor tu tak boleh lah nak buat benda-benda yang tertentu, perkara-perkara tertentu. Nak semayang misalnya tak boleh, nak tawaf misalnya tak boleh. Itu yang dikatakan najis hukmi. Tidak najis di sini, tidak najis supaya najis aini itu orang Muslim ni tidak. Apabila berlaku ada padanya najis hukmi itu pada dia, tidak serupa dengan najis aini. Itu dia nak ayat situ. Jadi kalau seseorang itu berhadas, hadas besar atau hadas kecil, hadas tu apa dia? Sebab tu orang panggil hadas. Hak sebenarnya tepat hadas. Najis tu tidak. Kalau kita panggil najis pun najis hukmi. Hadas itu benda tidak zahir, benda tidak nyata, tak nampak. Tapi kira-kiranya oleh kerana Islam ni nak ajar betul-betul bersih zahir dan batin, bukan sekadar zahir saja, dia seperingkat lagi, iaitu najis hukmi. Najis hukmi ni kerana seseorang tu berhadas, dia tidak jadi najis orang Muslim ni. Hanya baru dia jadi najis kalau tubuh dia ni kena najis aini. Sini maksudnya. Dengan sebab hukmi tu, orang kafir dia tak ada perhitungan tu. Hadas kau najis kau, dia tak ada perhitungan tu, tak ada kira-kira tu. Dengan sebab itu, kalau dia tak ada lah ajaran dia tu. Kalau katakanlah dia tak basuh kencing, bagi dia zahirnya suci lah. Tapi kita tidak lagu tu. Tak basuh berak, kita kata, bagi dia tak ada apa, dah zahirnya tak ada nampak apa. Tapi kita tidak gitu. Itu bezanya. Di sini orang Islam ni tidak najis maksud dengan sebab hadas, ataupun dengan sebab berlaku najis hukmi padanya. Situ maksudnya. Annal muslim la yanjus. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi SAW nak cerita beza di antara orang Islam dengan orang kafir. Apa dia? Kalau orang kafir, orang juga terhormat juga manusia ni. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan manusia, bani Adam, anak Adam. Atas dasar itulah, bila mulia, macam mana kita kata dia kotor? Zahir dia. Apabila zahir dia tidak kotor, itu bercanggah dengan kemuliaan. Mulia ni maksudnya dia bersih lah. Zahir dia, kalau zahir dia bersih, bersih lah. Allah SWT telah memuliakan manusia ni gitu. Berbeza dengan kejadian yang lain. Dengan binatang-binatang misalnya, ada yang binatang yang tertentu memang najis. Manusia tidak. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi setakat mana kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia hak tidak Islam dan kepada hak Islam, setakat mana? Ada beza ke tak ada? Ada beza. Dalam hadis yang lain, dalam Bukhari ni pun kita akan jumpa, dia sebut innal muslim la yanjusu hayyan wala mayyitan. Orang Muslim ni tidak najis, sama ada semasa hidup ataupun selepas mati. Sama ada semasa hidup ataupun selepas mati. Hak dia kata orang Muslim tidak najis di sini, nak cerita hakikat orang Islam itu. Tidak najis semasa hidup dan selepas mati. Adapun orang kafir, tak. Semasa hidup, kalau kata dia suci, zahirnya suci, kita kata suci atas dasar Allah SWT memuliakan dia. Tetapi bila dia mati, tak ada suci itu, tak ada suci.
Dia jadi najis. Dengan sebab itu ulama-ulama mengatakan kalau orang kafir jatuh dalam telaga, mati, kena kira habis air telaga tu. Sebab apa? Dia najis. Sebab apa? Dia sudah mati. Itu dia beza di situ. Dia sudah mati. Tapi kalau orang Islam tidak pula. Tidak. Ini menunjukkan hadis ini sebenarnya nak cerita perbezaan di antara kehormatan orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir ada juga kehormatan dia, tapi setakat hidup. Bila mati, dengan sebab itulah tak ada perlu dah kita nak menyiapkan dia, nak gapo, tak ada. Tak ada perlu nak mandi gapo bila mati. Tak ada. Tapi orang Islam tidak. Sebab apa? Kebersihan dia tu, sifat dia hak asal tu. Lagilah kita nak bersih lagi. Seperti kita kata kita sudah bersih dah, tapi kita mandi lagi lepas pada tu, untuk lebih bersih. Untuk lebih bersih. Sebab apa? Sifat orang Islam hak asal itu bersih. Tetapi mungkin orang muskil, dah kalau bersih apa ya mati tu mandi. Mandi tu bukan dengan sebab dia tu kotor jadi najis, tidak. Sebab memuliakan dia. So, yang kedua, ulama mengatakan ada kemungkinan oleh kerana dia panggil segala saraf dia, orak dia tu istirkha, sudah terbuka dah. Sudah tidak dalam kawalan lagi. Maka kemungkinan besar seperti mana seorang yang tidur tu, dia boleh terketuk dalam keadaan dia tidak khabar, dia boleh terkeluar air kencing dan sebagainya. Orang mati ni lebih-lebih lagi. Kerana tu untuk membersihkan dia. Sebab yang sesuai dengan dia ialah bersih. Semasa hidup, lepas mati, hak hakikat dia tu bersih, ditambah lagi dengan mandi itu. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kehidupan yang kemudian pula nak kepada bersih tu. Jadi bersih berlaku. Hak tu hak sesuai dengan orang Islam, bukan kerana dia tu najis. Kalau dia ni kotor, tak ada makna dengan basuh dengan mandi tu. Tak ada makna. Kalau kita kata nyabit dengan mandi tu, mana menunjukkan kotor? Tak. Menunjukkan dia najis. Sebab apa? Kalau bangkai, kita basuh lah mana pun 10 kali basuh, tidak akan jadi cuci. Tidak. Ini menunjukkan bukan kerana najis. Kalau kerana najis, basuh pun tak akan suci. Basuh pun tak akan suci. Misalnya bangkai, kita basuh banyak kali pun tak akan suci. Itu kedudukannya. Yang kelima, apa maksud adal muslim la yanjus? Nabi SAW nak cerita di sini bahawa orang Islam tidak najis, tidak kotor. Ni pegangan Imam Bukhari ni, dah ramai lagi ulama. Tidak kotor tu dengan maksud dia boleh melakukan perkara-perkara yang dikatakan suci tu. Dia boleh menyentuh, dia boleh pegang, dia boleh baca macam Quran tu. Sebab apa? Sebab sesuai. Quran tu suci, orang Islam pun suci, tidak najis. Bila sama suci, boleh pegang, boleh baca, mengikut Imam Bukhari. Orang berjunub, orang mari kotor, orang tak ada air semayang, mengikut Imam Bukhari, boleh pegang Quran. Sebab apa? Salah satu pegangannya, al-muslim la yanjus, tidak najis. Bila tidak najis, bolehlah. Faham orang mari kotor saat ni, walaupun dia mari kotor, dia tidak muslim. Muslim ke tidak? Muslim kan? Dia tidak mukmin. Mukmin juga. Ada mukmin. Dalam hadis-hadis sebut tidak najis. Bila tidak najis, suci. Bila suci, sesuai dengan hak suci tu. Apa tak boleh baca ni? Kecuali semayang. Tu tak boleh. Itu kerana ada hadis. Ada hadis. Ada pun pegang Quran, la yamassul Quran junubun wala haidun. Tak boleh pegang Quran orang berjunub dan orang yang berhaid. Itu tidak sahih hadis itu. Begitu juga la yaqra'ul Quran, tak ada pun sebut dengan lafaz tu, la yamassul Quran. Kalau ada la yaqra'ul Quran junubun wala haid, hak tu tidak sahih. Imam Bukhari tak sepakat. Imam Bukhari tak sepakat. Dan bukan Imam Bukhari saja, ramai lagi ulama-ulama yang lain. Dia nak bagi kot tu juga tu. Bila kata orang Islam tidak najis, tengok dalam hadis ni, hak kita baca mula-mula ni tak nampak. Dalam hadis dalam bab 24 tu, hadis yang ke-276, Nabi SAW pegang tangan Abu Hurairah. Dalam riwayat lain dalam Tirmizi, ni hadis ni tajuk dia bab musafahatil junub, salat dengan orang berjunub. Nabi salat dengan Abu Hurairah. Bila Abu Hurairah lari lepas pada tu, Nabi berkata, gimana tadi ada?
Dia kata saya begini-gini seperti tadi lah. Saya berjunuk, saya rasa tidak sesuai duduk dekat Nabi, duduk bersentuh pula dengan Nabi. Jadi dengan sebab itu saya pergi mandi. Nabi SAW kata, subhanallah, orang Islam itu tidak najis. Tadi dia sentuh dah. Bila sentuh, Nabi ni suci ke tidak? Orang suci ke tidak? Suci. Bila boleh bersentuh orang berjunuk, dia tidak kata semula tak boleh buat lagu tu. Tak boleh. Mau kena gini-gini, tak ada semua. Dah kalau Nabi tu boleh sentuh, tu suci. Orang suci boleh sentuh. Dengan sebab itu Quran yang suci itu pun sesuai juga dengan orang yang berjunuk ni, mana tak kata tak boleh. Bukan. Apalagi orang yang berhaid. Orang yang berhaid. Sebab apa? Orang yang berjunuk ni dia boleh hilangkan junuk dia tu dengan mandi. Tapi kalau orang mari kotor, bukan dalam ikhtiar dia. Tak boleh sampai masa dia bila berhenti barulah boleh mandi, barulah jadi suci. Sebelum pada tu mandi banyak mana pun tak akan jadi suci. Orang yang mari kotor tu, bermakna itu bukan dalam ikhtiar dia. Bila bukan dalam ikhtiar dia, lagilah susah. Lagi susah. Nabi SAW kata kepada Aisyah, dia kata kepada Aisyah bila Aisyah mari kotor, bila pergi haji dengan dia, if'ali ma yaf'alul haj ghaira alla tatufi. Kamu buat semua, dalam setengah riwayat dia kata kullaha, semua kecuali jangan tawaf. Sebab apa? Hak tu tak boleh. Hak lain tu dia kecuali berlaku, tak apa berlaku. Hak tu ya tak boleh. Bermakna termasuklah dalam ibadat orang buat haji ni, semasa buat haji ni ke dia banyaklah. Hak di antara hak paling istimewanya baca Quran. Dia tak nak sebut kecuali kamu tak boleh tawaf. Kecuali tawaf, hak tu tak boleh. Dan baca Quran. Dia tak nak sebut lagu tu. Tawaf saja. Lepas tu kita kata, dah sebut tawaf, semaya boleh. Itu dalil lain, hadis lain ada. Ini menunjukkan orang mari kotor tu boleh mengaji Quran, pegang Quran. Orang berjunuk pun lagu tu juga, mengikut Imam Bukhari. Hak tak ada air semaya pun boleh juga. Lepas tu ada tu kata molek ambil air semaya, itu molek. Dia pun kata molek juga. Kalau boleh ambil air semaya, molek lah. Tapi kalau sudah kotor, kekotoran tu besar, apa guna ambil air semaya? Tak ada guna. Mana apa ni, hadas tu hadas besar, tak ada guna dah ambil air semaya. Dengan sebab itu dia kata boleh pegang Quran, baca Quran, terutama kalau tak boleh baca Quran orang perempuan. Banyak benar lah. Bismillahirrahmanirrahim pun nak baca penuh tu tak boleh. Bayarkan sebagai Quran. Kalau Bismillahirrahmanirrahim sebagai zikir tak apa. Itu mengikut pendapat macam Syafi'i. Tapi sebenarnya dalam mazhab Syafi'i pun masih ada lagi khilaf. Ada juga yang mengatakan boleh orang mari kotor, orang berjunuk baca Quran, pegang Quran. Ada juga. Bukan semua kata sepakat dalam mazhab Syafi'i pun kata tak boleh dah. Tapi kita jadi susah. Jadi nampak suku orang perempuan jadi kurang lah. Tak boleh buat. Kecuali kalau benda tu terang macam semaya, memang tak boleh lah. Puasa, tak boleh lah. Jelas waktu tu. Tapi kalau Quran tak apa. Apa kalau kita ni hak ngapa Quran? Kalau perempuan tak boleh ngapa Quran. Tempat kita Darul Kausar, tu teranglah kita royak. Memang kita kata tak apa, budak-budak perempuan ngaji Quran kalau mari kotor. Tapi ada ibu bapa yang begitu, dia sanilah faham hak biasa diterima kan. Dia kata tak boleh. Lepas tu dia minta anak dia tu tak sah lah kalau mari kotor, tak sah ngaji. Kita royak pun dia tak pakai juga. Tak nak kan. Siapa dia yang rugi? Anak dia sendiri yang rugi. Lepas tu nak bertanding lagu mana dengan lelaki, lebih lelaki sama. Dan muka perempuan kena hak lama tu lama kan. Lepas tu kena hak anak murid mari kotor, tak boleh semuanya. Lepas kebetulan dia suci, tok guru pula mari kotor, dah perempuan tu dah. Lepas tu sakit demam pula dah. Tak ingat lagu tu. Tak ingat. Lupa lagu tu. Tak boleh ngapa. Ketinggalan sama. Ketinggalan sama. Lepas tu kalau hak kena usik kah tu lah kita kata. Kena gangguan lah kita.
Tak boleh nak baca Quran. Tak boleh. Tak kan? Nana tak boleh nak baca Quran. Susah tu. Sedangkan kalau dia baca Quran, tak lari ke syaitan. Lari sepatutnya. Mai kota pun tidak kata kalau mai kota tak jadi tahu Quran. Tak ada lagu tu. Jadi, terah nak tahu. Jadi. Ni tak boleh. Dia ada setengah-setengah tu kalau kita baca kamu tak lari. Syaitan ni tak lari. Quran baru lari. Apa kita nak? Kalau mengikut mazhab-mazhab ramai-ramai dia kata itu darurat dah lah. Itu dah mungkin waktu tak perlu darurat. Tak perlu darurat. Memang boleh. Memang boleh. Apa baca? Lari. Setengah-setengah tu tak pandai baca. Oh jangan. Orang yang kena tindih tengah tidur ni kan, cakap pisah ke mana, mari semacam sul letak Quran tak ada. Apa nak letak Quran tak ada lagu mana dah, kalau mari kota tak boleh kan, nanggung letak Quran tak ada. Baru tak mari. Ada tu berlaku tu, memang orang buat gitu. Lepas pada tu tak mari. Dia cerita. Jadi kalau kita kata tak boleh baca Quran, tak boleh pegang, tak boleh letak atas dada kau kan, nyayalah lagu tu. Apa banyakkah hak diganggunya perempuan? Tak boleh baca. Itu yang kedua. Yang ketiganya kita kata budak-budak hak sekolah lah, sekolah. Kau nak baca kau tu ni ayat tak boleh kalau perempuan. Sebab apa? Mai kota kan tak boleh baca. Kalau mengaji pun tak boleh baca. Kalau nak suruh dia baca apa-apa pada ayat Quran tu tak baca. Sedangkan kemungkinan banyak tu boleh jadi dia malah. Dia kata dia buat alasan pula. Jadi ada jalan pula untuk menipu. Dia kata dia mai kota, padahalnya dia malah. Yang keduanya, dia tak boleh baca lah, tak boleh ngaji lah. Sedangkan benda tu boleh baca serupa je. Lepas tu tak boleh pahala kau. Sumpah tu lah je. Kalau mengikut ni boleh pahala. Kalau kita ikut hak tak boleh tu, tak boleh pahala je lah. Kita baca Quran. Kan rugi tu. Tapi kita tidak nak kata gapo masalah mazhab ni. Orang hak nak ikut hak tu, hak kata tak boleh tu lah je lah. Tapi kena tahulah apa kerugian dia. Apa kerugian dia. Orang hak kata boleh tu, dia dapat banyak faedah. Banyak faedah. Hak ni ayat apa ni, hadis ni nak sebut orang Islam tu tidak najis. Bila tidak najis, dia sesuai lah dengan Quran, bolehlah pegang Quran. Lepas tu orang duk kata la yamassuhu illa al-mutahharun. Tu dalam Quran sebut benar tu, tak boleh sentuh Quran kecuali orang-orang yang suci. Dia tak mari hak tu pula. Hak tu tak ada dalil situ tu. La yamassuhu illa al-mutahharun. Cuba kita perhati ayat tu. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali al-mutahharun, orang yang disucikan. Hak disucikan lagu mana? Kita ni kena bersuci, bukan disucikan. Kau kita suci. Suci sama? Adakah kita disucikan oleh Allah SWT? Suci itu dengan makna lagu mana? Dengan makna maksum kau, dengan makna tak kotor kau sama-sama. Kalau tak kotor, apa hukum ni ada ni? Hadas besar, hadas kecil. Mana kotor lah. Bila kotor kita kena bersuci. Kalau dia kata la yamassuhu illal mutatahhirun, bagaimana siapa? Kecuali orang yang bersuci, orang yang ada ismaya, orang yang tidak berhadas. Tu. Tapi dia kata illal mutahharun. Mutahharun tu dalam bahasa Arab isim maf'ul, orang panggil daripada tahhara, mutahhar, orang yang disucikan. Yang dimaksudkan disucikan di situ malaikat. Hak tu hak tidak berdosanya, hak sucinya, hak tidak kotornya malaikat. Apa cerita dalam Quran ayat cerita malaikat? Banyak tempat dia cerita hak malaikat. Tidak cerita manusia saja dalam Quran ni. Kita kena tengok, nak faham Quran ni kena tengok ayat sebelum pada tu, tengok ayat selepas pada tu, baru kita tahu gapo dia hak dimaksudkan. La yamassuhu, hu tu tidak boleh menyentuhnya. Nya tu balik ke mana? Nya tu kan mesti ada tempat kembali dia, tempat balik dia. Merujuk ke mana? Dia merujuk kepada Lauh Mahfuz. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilum min rabbil alamin. Tu ayat dia. Tuhan bersumpah, aku bersumpah dengan tempat-tempat jatuh bintang-bintang ataupun dengan penurunan Al-Quran secara beransur-ansur itu. Aku bersumpah. Sesungguhnya ini adalah sumpah yang besar. Sesungguhnya ini adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang tersimpan. Mana kitab yang tersimpan? Quran dia tersimpan kok? Simpan dalam peti boleh lah, dalam mari kena. Yang tersimpan fi kitabim maknun. Kitab maknun ni maksud lauh mahfuz. La yamassuhu, hak tu tak boleh sentuh kecuali orang yang disucikan. Turunnya daripada Tuhan semesta alam. Turun Quran. Dia nak cerita tentang penurunan Quran tu, jaminan Quran tu diturun tu tidak boleh diganggu. Jangan kita ragu. Sebab apa? Tidak boleh menyentuhnya kecuali hak suci. Hak suci tu kan dia malaikat. Kita tak boleh kata syaitan kau boleh jadi gangguan tengah jalan, dia buka buat lari kau sebahagian ayat. Tak boleh. Tuhan jamin tak. Turun daripada Tuhan semesta alam. Bila Tuhan tu waktu dia mesti jagalah. Nak cerita tentang keterpeliharaan Al-Quran tu. Lepas tu Tuhan sebut dia bersumpah dengan tempat jatuh bintang-bintang. Apa? Sebab jin syaitan ni dia nak dapat rahsia langit. Puak-puak dia tu jujur naik ke atas. Dalam Quran ada sebut illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin. Shihabun mubin tu taik-taik bintang tu lah. Dalam Quran ada sebut kena panah. Tu yang dikatakan mereka tak boleh nak pergi tu. Hak bolehnya pegang Quran, bawa Quran dengan kawalan yang penuh tu malaikat. Hak tu hak suci. Nak cerita Quran tu proses, bukan nak cerita Quran hak dalam dunia ni. Hak tu proses turun dia tu terjamin. Tuhan bersumpah benar. Quran ini Quran yang mulia, fi kitabim maknun, ada di dalam sana asal silahnya. Nak boleh siapa kita ni. Sebab kalau kita kata tak boleh sentuh, tak boleh sentuh tu maksudnya manusia tak kena. Sebab apa? Kalau kita mengaji bahasa Arab, la tu apa makna? La gapo? La nafi. Sebab yamassu, la yamassu, bukan la yamassa. La yamassu tu tidak boleh menyentuhnya kecuali oleh orang yang suci. Yang ni orang yang tidak suci tak boleh sentuh. Tu cerita, tu ayat cerita, orang panggil khabar. Tidak boleh, bukan jangan. Tidak boleh. Tidak boleh, lepas tu tak boleh sungguh kau. Orang yang tak ada air semai tu sentuh. Kalau tak ada air semai sentuh tu boleh. Pahala ke mana Tuhan kata tak boleh? Jadi makna bercanggah pula. Tak betul pula Tuhan raya. Adakah Tuhan raya di benda tak betul? Dia kata tak boleh sentuh. Kita boleh sentuh pun tak ada apa-apa. Tidak kata jadi panah tangan, jadi lembek tangan. No. Jadi sakit tangan, tak ada. Orang kafir pun boleh pegang. Itu hakikatnya. Kalau Quran hak ni memang boleh sentuh, walaupun tidak suci. Sedangkan Tuhan kata tak boleh sentuh. Itu makna tu tak betul lah ayat. Tak boleh sentuh. Sedangkan orang boleh sentuh. Ini menunjukkan bukan itu maksudnya, tapi maksudnya hak lain. Hak tak boleh sentuh tu jin, syaitan, hak jahat-jahat tu. Apa ni kita panggil makhluk halus. Tak boleh sentuh, tak boleh ganggu. Memang pun kita duduk tengok hatu, iblis, syaitan takut benar. Kalau sebut Quran, baca Quran tak boleh. Dia tak boleh sentuh tu. Sentuh tu hangus dia, terbakar dia. Dia kena mengenal dengan cerita lain tu. Kalau manusia memang boleh sentuh. Sebab dia kata tidak boleh sentuh, la yamassu. Sedangkan kita boleh sentuh. Ini menunjukkan tak ada kena mengenal dengan Quran yang ada ni. Quran yang ada ni cerita lain. Memanglah Quran itu mulia, dan hak moleknya kita kena ada air semayang, kita nak sentuh tu. Tapi wajib ke? Dosa ke? Kalau tak ada air semayang, situ beza khilafnya. Dari segi lebih molek, ya, ada air semayang. Imam Bukhari pun kata lagu tu. Tapi wajib ke? Dosa ke kalau tak ada air semayang sentuh Quran? Tak, dia kata. Imam Syafi'i kata dosa, tak boleh. Itu beza. Orang-orang hak kata boleh tu, dia kata tak dosa. Faham? Hak kata lagu ni antaranya hak dalam mazhab Syafi'inya Ibnul Munzir
Dia berkata tak apa, sentuh Quran, baca Quran tak apa. Orang berjunuk ke, orang tak ada air semaya ke, orang mari kotor ke, dia kata tak apa. Tak apa sebab kalau kita kaji-kaji perhati tengok apa ni asas dia, al-muslim la yanjus. Orang Islam tidak najis. Bila tidak najis, dia boleh peganglah Quran. Dah Quran itu suci, dah boleh pegang Nabi. Nabi SAW ketika Aisyah mari kotor, dia tidur atas paha Aisyah, dia pun baca Quran. Duduk bersentuh dengan orang yang mari kotor. Imam Bukhari akan datang, akan jumpa. Kita akan jumpa. Imam Bukhari buat dalil hak tu dia. Ini menunjukkan perempuan tu boleh tanggung Quran. Walaupun orang kata itu bukan Quran kepala Nabi. Nabi duk baca Quran saja. Tapi tak, Imam Bukhari faham tak, tidak begitu. Yang ni kalau dia nak pegang, dia nak angkat Quran boleh. Dia faham situ. Kalau tak boleh, Nabi tak akan letak kepala dia atas paha Aisyah, lepas tu duk baca Quran. Satunya Nabi itu suci dah, Quran itu pula duduk atas hak tidak suci. Dia pegang dengan hak tu. Ini menunjukkan perempuan boleh menanggung, boleh membawa Al-Quran. Dia pegang tu. Lepas tu orang-orang lain kadang-kadang dia pegang mana-mana pun tidaklah kemah mana juga. Ni sama-sama mujtahid ni. Kita tak sepakat, tak apa. Tapi kita dapat rugi banyak kalau tak pakai hak ni. Rugi banyak. Dia cerita orang Muslim itu tidak najis. Bila tidak najis, lagu sanilah. Kalau tidak, apa makna? Kalau tidak, apa makna? Nak cerita tak najis, tak boleh kena najis. Aduh, orang Islam pun boleh kena najis juga. Kalau kena najis, kena basuh lah. Dah, apa makna? Dia kata tidak najis. Apa kelebihan? Kelebihannya, dia boleh lah benda-benda sana. Imam Bukhari pegang. Antaranya, akan datang kita akan jumpa banyak lagi. Hak lepas dah pun jumpa dah. Nabi SAW kirim ayat Quran kepada Heraklius, kepada apa ni, Raja Rum. Hak tu tidak Islam. Hak tidak Islam pun dia beri Quran. Orang Islam ni mana nak caw kais maya, caw kemandi junub gaponya. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimat, itu ayat yang cukup. Hatta pergi dia. Ketika sahabat pergi, tengok, dia baca tu, surat Nabi. Dia bawa, dia simpan, dia bawa dia kafir tu bawa. Tu boleh orang kafir bawa. Takkanlah orang Islam dia lebih hina daripada orang kafir. Takkanlah orang kafir boleh pegang, boleh baca, orang Islam tak boleh. Sedangkan sini nak royak orang Islam tu lebih daripada orang kafir. Situ pula orang Islam kurang daripada orang kafir. Ke mana? Tak boleh. Dah kalau orang kafir pun boleh, tak tahu mandi junub mana tu, tak tahu ismayam mana, orang Islam apa tak? Orang Islam ni mulia. Dah dia sebut orang Islam ni tidak najis. Kalau najis orang kafir tu dah zahirnya kita kata tidak najis. Faham mana najis ni? Gapo dia? Najis ni. Dah kalau mengikut Imam Bukhari, Quran pun dia boleh pegang gapo. Hak tu tak ada apa, tak ada najis lah. Zahir ni. Akidah dia tu lah najisnya. Kecuali kalau kita kata najis ni maksudnya dia tak boleh pegang Quran, tak boleh gitu gini. Seperti mana ramai-ramai Imam Syafi'i kata orang kafir tak boleh pegang Quran. Dah orang Islam pun tak boleh pegang Quran, orang kafir lagi lah tak boleh kita beri ke dia. Muka najis. Munasabahlah kalau orang kafir. Tapi kalau orang Islam, apa lagi setelah kita tahu Heraklius tu pun pegang Quran, apa tak boleh? Quran dia serupa je, sebuah Quran kau satu ayat kau tak cara. Seperti mana orang kata tak boleh baca tu kan, tak boleh baca seayat tidak semesti baca banyak salah. Satu ayat pun tak boleh lah. Kalau bila satu ayat boleh, banyak ayat pun boleh. Lepas tu kita tengok di sini, hak maksud di sini, nak cerita benda-benda tadi, hukum tadi, orang yang berjunub ni boleh buat benda-benda yang tertentu. Bersalah boleh. Sebab tu Imam Bukhari buat tajuk banyak ni. Selepas pada ni dia nak cerita tak apa. Junub itu najis hukmi. Najis hukmi dia tidak serupa najis aini. Ada benda-benda yang tertentu. Ada benda yang disepakati tak boleh dilakukan oleh orang yang berjunub dan orang yang mari kotor. Ada benda yang khilaf. Hak sepakatnya kau dia tak boleh semaya, tak boleh puasa. Tu memang. Tapi berjunub, orang berjunub boleh puasa. Orang mari kotor, orang berjunub boleh puasa. Dia berjunub pagi, dia tak semaya,
dia niat puasa. Sampai petang dia tak semaya. Kalau nak semaya barulah kena mandi junub kan. Ni dia tak semaya. Sah ke tidak puasa? Sah. Sah. Pada dia tak semaya, itu dosa suku hak tu. Puasa ni, puasa. Sah. Dia tak semaya dosa suku hak tu. Puasa sah ke tidak? Sah. Apa sebab? Sebab Nabi SAW pernah berjunub, dan selepas masuk waktu dia tidak mandi lagi. Pada bulan puasa. Dia tidak mandi. Lepas pada tu baru dia mandi bila dia nak sembahyang. Sedangkan waktu puasa tu masuk dah. Kalau waktu puasa tu mula-mula masuk tu, kita kena mesti dalam keadaan suci, mesti tak ada berlaku lagu tu. Sebab hak Nabi buat tu ada dah tu. Menunjukkan tak apa. Tak apa tu siapa kalau seorang tu tak sembahyang kan? Tak perlu dalam mandi. Tak sembahyang. Siapa ke petang? Nanti siapa buka puasa, duduk tidur. Sah puasa dia. Dari segi sah. Dari segi dosa tak sembahyang tu suku hak tu. Hak tu sepakat. Tak boleh sembahyang, sepakat. Tapi ada benda hak khilaf. Hak khilaf ni lagu mana? Macam ni lah. Hak pegang Quran, baca Quran, tu khilaf. Kita kena tahu gapo dia hak khilaf, gapo dia hak tidak khilaf. Setengah-setengah orang dia pegang sah. Orang tak boleh berlaku. Ada berlaku ni di kalangan kita ni. Bila kita sebut ni dia kata pelik. Ada satu orang tu dia sebut kepada ustazah tu jadi masalah dengan dia. Pakai sebut. Pasal apa dia kata seolah macam ajaran sesat dia ni. Buat kau dia tu ustazah tu pun tak tahu. Kalau ustazah tak tahu, orang ramai tak tahu lah setara mana nak jadinya dah. Dia kena tahu gapo dia benda hak sepakat, gapo dia benda hak khilaf. Benda hak khilaf ni lagu tadi ikutlah kat mana-mana. Kita senang nak pakai hak mana. Kita berasa selesa hak mana. Hak mana lebih baik untuk kita. Banyak perkara hak tinggal ada mazhab Syafi'i pun, tapi kita tak akan pakai khabar aja. Kita tak tahu. Padahal lama dah tinggal mazhab Syafi'i, kita tak tahu. Banyaklah macam dulu pun sudah sebut dah. Macam kita kata kepada dia cekeran, bayar cekeran. Itu tak boleh mazhab Syafi'i. Haram. Orang pergi nak jahit baju dengan kita, tepah seluar, kedai jahit, dia bayar cekeran. Bayar cekeran. Kalau dia tak bayar ambil, pakai hangus pitih dia tu boleh ke tuan kedai tu kan. Itulah maksud cekeran. Begitu juga gambar kau macam-macam lah kedai-kedai kan ada lagu tu kan, dia bagi pitih tu. Imam Syafi'i kata tak boleh makan tu, haram. Pasal apa? Makan hak orang. Gapo dia boleh ke dia je. Apa-apa tak bagi ambil seluar tu apa? Nyusah kat orang tu. Kain kita tuan kedai ni susah payah lagi. Jahit tu dia tak bagi. Pak kita tak boleh saja. Apa ke patut? Tu pakai mazhab Ahmad. Mazhab Ahmad boleh dah. Kita dah pakai dah. Tapi kita tak tahu. Waktu Syafi'i ke tidak tu. Lama dah tinggal. Lama dah tinggal. Tapi kita kalau nampak untung kita tak senyap. Awak tak cara. Ada. Hak ni nampak benar liar mata-mata dah. Kalau kata orang baik kota boleh ngaji Quran. Padahal jual beli bersyarat tu tak sah. Mengikut mazhab Syafi'i. Jual beli bersyarat lagu mana? Kita beli kipas kau, kita beli gapo-gapo kau, dia pun bui waranti kad. Dalam masa sekian-sekian kalau punah boleh mari baiki dengan kita, kata mari setahun. Tu gapo dia? Bersyarat lah tu. Tak boleh tu. Mazhab Syafi'i, Bukhari kata boleh. Duk pakai lama dah Bukhari gitu ni. Tapi kita tak tahu pun. Lama dah. Imam Bukhari kata 10 syarat pun apa dia setuju. Cara nak tarik pelanggan. Berebut-rebut lah masing-masing cara. Orang ni ada keistimewaan dia gini. Pelanggan kita pak dia biarlah. Al-muslimun ala syuruti. Orang Islam ni terikat dengan syarat mereka. Bila dia terima setuju, nyada untung lah tu. Ke mana-mana pun dia berani buat gitu tu. Kita kata faham untung nak boleh. Mana kan lagu tu? Kau nak baiki bangga punah. Dia ada dah tu. Untung tu. Tu dia berani buat. Tu sebenarnya kita tahu. Bukhari lama dah duk pakainya. Tiba-tiba mari hok ni tak si pakai. Memanglah orang kita ni dia ketak di ibadat lah, pasal dia tahu banyak sikit pasal ibadat ni. Gol lainnya tak tahu.
Gol lain dia tak apa tahu. Berapa banyak hak kita sudah pakai hak orang lain. Hak ni pun sepatutnya gitulah. Imam Bukhari salah satu dalil dia ni, orang Islam tidak najis ni maksudnya pergi kot tu. Banyak perkara yang tidak ada dalil yang terang tentang tidak boleh orang Islam. Misalnya ngaji Quran, apa berjalan, pergi kedai minum air, selepas berjunub tu. Supaya orang pergi kota tak boleh minum air. Tak boleh kecek dengan orang. Tak boleh pergi mana-mana. Tu dia mari bab ni. Beberapa bab. Tidur lagu mana, jalan lagu mana, makan lagu mana, pergi kedai lagu mana, orang berjunub. Faham molek kau buat gitu. Soal molek tu suku. Tu. Memanglah molek mandi dulu. Tapi dari segi boleh ke tidak? Haram ke tidak? Mungkin nak cerita hukum kan kita takut kena hak haram je. Kalau hak haram kat dosa tak nak basah-basah. Dah kita tahu tu. Ni ada khilaf. Hak ni kata haram, hak ni kata tidak haram. Ikutlah. Ikut. Jangan main kebiasaan ni. Apabila kita sudah biasa dengan sesuatu kan, dia jadi payah. Jadi payah. Orang lain galik-galik makan sedap dah, udang ketai tu. Orang Hanafi kata haram. Nak utah dia tengok kita makan. Pasal apa? Pasal ajaran lagu tu kan, kebiasaan jadi lagu tu. Padahal benda tu khilaf. Pas orang Hanafi nasi dia tak boleh makan pakai mati nak kau. Nyanyo lagu tu. Nyanyo lagu tu. Dia tak boleh kau ambil pendapat orang lain. Makan kata nak terang tengok. Hak jenis selera molek tu lah. Dia tahu tak? Hak jenis selera besar, selera molek tu nak terang dia. Apa orang terang? Oh sedap rupanya. Orang lain melenggak-lenggak makan, kita duk kata haram. Benda khilaf. Pasal dia suruh. Tu sekarang masalah makan tu sekarang orang duk jual menaga kaya-kaya dengan duk jual etok, duk jual macam-macam. Etok tu tak ada kaya mana dah kita ada. Duk jual udang, ketai, udang ketok macam-macam. Kita tak boleh. Tak boleh nego. Pasal apa? Haram. Bila haram makan, haram jual. Jadi punca ekonomi tu kan jadi sempit orang Islam. Bahkan orang pegang masa Hanafi tu cuba dia pegang kemah-keming. Rugi banyak. Rugi banyak. Dah tak boleh makan. Pitih pun tak boleh. Telur pinyung apa tak boleh berlaku. Hak bolehnya ikan saja dia. Ikan saja. Susah. Tapi lagu tu pun dia tak apa, dia selesa tu manusia ni. Dah dia ajar lagu tu kan. Dia selesa. Tak makan pun tak apa dia. Dengan sebab itu kena terbuka benda ni biar tahu gapo dia hak ijma', gapo dia hak sepakat, gapo dia hak khilaf, kena tahu. Kalau tidak susah. Kalau tidak susah. Di sini Imam Bukhari nak cerita peluh orang yang berjunub. Peluh orang yang berjunub. Bila peluh dia tidak najis, sebab apa? Sebab tubuh dia tu tidak najis. Peluh dia pun tidak najis. Air mata dia pun tidak najis. Lagi hingus dia pun tidak najis. Lepas tu kita kata nak ajang tak ngemai kau ni, nak ajang ngotor kau. Tak, ini cerita bab hukum. Pah hingus, riak, kita kata tak. Tidak najis. Lagu tu tak apalah, comot baju. Setengah-setengah orang dia kecek lagu tu. Kita nak ayat kemudahan untuk orang. Dia patah lagu tu. Kalau lagu tu kak lesek sama dia suruh lesek je. Hak tu masalah kembang tu suku. Hak tu ni nak cerita hukum. Hukum. Lepas tu Nabi SAW sendiri berjunub. Dia tidak mandi lagi. Dia pergi berjumpa dengan isteri dia yang lain pula. Mestilah kena air liur ke peluh hak ni. Pergi jumpa dengan tak apa. Ni Abu Hurairah jumpa tengah jalan. Ada cerita Abu Hurairah jumpa tengah jalan dengan Nabi SAW. Dalam riwayat ni nampaknya dia terus menyelinap pergi lari. Tapi hak sebenarnya hak ni ringkas. Hak lebih detail lagi, hak yang kedua tu dah berjumpa dengan Nabi. Nabi pegang tangan dia. Dalam riwayat yang lain salam dulu. Lepas tu Nabi pun pegang pimpin tangan dia, jalan dengan dia.
Lepas tu bila jumpa dengan orang lain ramai lagi tengah jalan, Abu Hurairah pun tengok peluang ni, Ita peluang, dia pergi tubik, cabut. Tapi Nabi perasan, dia perasan. Dia perasan. Banyaklah pengajaran situ pulaknya. Dalam sosok hadis tu, banyak pengajaran. Di sini kita tengok. Kita tengok nota 213 tengok 213. Antara pengajaran dan panduan yang dapat diambil dari hadis ini ialah: satu, orang Muslim itu tidak najis, sama ada semasa hayatnya atau selepas matinya. Itu bezanya orang Islam dengan orang kafir. Kalau orang kafir, hak kata tidak najis semasa hidup, selepas mati memang katakan najis. Itu beza. Yang kedua, peluh orang Islam, sisanya lebih dia makan lah. Kita saing dengan orang kafir, dia pun makan kekoh karipak misalnya, kita kata kekoh karipak. Lepas tu dia pun beri kita, boleh kita makan? Lepas dia boleh. Kita kena bersikap gitu dengan orang kafir, sama-sama. Itulah amalan Nabi SAW. Terutama sekarang ni, kalau kita buat payah-payah, orang kata tengok, diskriminasi orang Islam. Orang Islam dipandang teruk orang kafir. Padahalnya kita contoh banyak dah tadi. Contoh banyak. Nabi SAW suruh buat baik dengan orang kafir ni. Pergi rumah orang kafir, makan. Orang kafir buat makan, dia makan. Asalkan benda tu tidak haram. Ini menunjukkan orang kafir buat, boleh kita makan. Kalau ada orang kata tak boleh, biar ke dia lah tu. Kita tahu dah tu. Tak usah pakai tu lah, jadi susah. Jadi susah. Banyak benar lah kita pergi negeri orang kafir tu. Usah kau nak makan daging, nak makan benda lain pun dia buat dengan tangan dia. Lepas tak makan, kita dah najis. Ya lagu tu. Tak boleh pakai tu. Hak pokok zahiriah. Hak kena pakainya hak jumhur ulama. Sisa dia boleh pakai. Lepas dia minum air tak habis dalam gelas, kita boleh minum walaupun basuh pun. Sebab apa? Air liur dia gapo pun tidak najis. Itu faedahnya. Nabi SAW suruh sahabat berkah Sumamah di dalam masjid. Kita kata bila berkah ni adalah peluh sikit sebanyak titik kau kata dalam masjid. Masjid ni tempat suci. Boleh jadi dia berjunuk, boleh jadi macam-macam. Air semaya tu tentu dah tak ada. Tak cara lah tu. Mandi junuk tak tahu gapo. Dia biarkan. Kita kena tengok hikmat dia. Bila duduk dalam masjid, dia akan apa? Orang duduk semaya, orang duduk dengan Nabi mengajar lagu mana. Itu faedah dia. Jangan nampak dari segi kotor dia tu saja. Dia akan kata kita ni, pandang kita ni buat suci. Orang lain kotor berlaku dalam dunia. Jadi itu pandangan serong terhadap Islam jadi buruk tu. Sedangkan itu pendapat segelintir saja. Itu pun berdasarkan dia pegang zahir nas. Sebab itu tak boleh pegang zahir sangat. Kena tengok sebalik-sebalik dia, latar belakang dia tu kena tengok. Dan lepas pada tu Sumamah nak pilih hak mana. Sumamah kata, kalau kamu lepaskan aku, kamu akan dapati seorang yang mengenang jasa. Kalau kamu tak saya lepaskan aku, kamu nak berapa bayar keluarga aku, pasal dia ketua, keluarga aku, masyarakat aku, pengikut aku akan bayar sebanyak-banyak. Nabi tak sih, banyak hari dah kena berkah gitu. Kena berkah, beri makan. Itu caranya layanan kepada tawanan ke apa, banyak pula situ. Dalam Bukhari akan datang, akan jumpa lah. Beri makan lagu mana, seksa kau tidak orang hak kena tahan ke apa ni. Itu semua ada. Lepas pada tu dia tak kata ke apa. Lepas pada Nabi SAW buka, dia pergi terus pergi cari air nak mandi. Lepas mandi ngucap selalu. Kelebihan apa? Kelebihan Nabi mulia saat ni lah. Memuliakan dia, menghormati dia. Dia tidak kata nak buka lah aku nak masuk Islam. Dah, dia tak sebut. Dia nak tunjuk ikhlas dia. Bila Nabi SAW kata lepas, lepas tu dia pergi mandi. Lepas tu dia mari masuk Islam. Sebab apa? Dalam masa tu beberapa hari tu dia boleh tengok lagu mana orang Islam. Hak masyarakat tu kata orang tak molek, orang jahat lah, macam-macam. Kalau dia ni kata pengganas tu, lagu mana kan sebenarnya. Kan dia tak masuk dalam masjid, dia nak tengok apa?
Itu kelebihan. Serupa juga kalau kita kata orang kafir ni najis, tak boleh pegang Quran ke apa. Kau jauh dia daripada Quran. Dah kita orang Islam pegang Quran tak boleh, hak terjemah boleh pegang. Ayat tu tak boleh pegang. Pak kalau orang kotak ke apa tak boleh? Tak boleh pegang, tak boleh pegang. Tengok saja. Kalau pegang lagu tu ketinggalan tu. Orang kafir nak tahu lagu mana? Ni kalau kita bui Quran dengan terjemahan seperti buku-buku lain, tengoklah. Kalau orang Islam pun kalau tak pakar, kita tak boleh bui. Sebab budak-budak takutnya tahu kosi dalam tu siapa. Orang kafir pun dia ada juga hormat buku, dia jaga molek, mana-mana beradab. Cuba kalau dia baca, dia boleh pegang, dia tengok, insya-Allah dia akan berubah. Sepatutnya kita ambil jalan waktu dengan orang kafir ni. Jadi pendakwah. Jangan tahu hukum saja. Hukum ni gini. Jangan. Kita nak tarik orang. Nak tarik dengan cara macam ni. Kalau ikut cara Imam Bukhari ni, banyak. Terbuka benar. Air ludahnya dan air matanya juga tidak najis. Tidak najis. Yang ketiga, termasuk antara adab murid dengan guru dan pengikut dengan ketua ialah tampil di hadapannya dalam keadaan bersih dan kemas. Itulah yang nak Abu Hurairah buatnya. Dia merasa dia tak sempurna tu. Dia lari pergi mandi tu. Yang ketiga, termasuk antara disiplin orang alim ialah menegur kesilapan yang dilakukan oleh muridnya dan menjelaskan kepadanya apa yang sebenarnya. Hak sebenar. Sebab kita ayat ni lah hak sebenar. Setengah-setengah orang dia kata, boleh biar orang alim saja, boleh keistimewaan. Dia orang alim dia tahu, dia buat. Tapi kau orang dia tak berani. Tak berani royak. Ada juga orang alim lagu tu kan. Dia sendiri dapat manfaat dengan bini dia, setuh tak bata-bata apa air sembahyang. Nah. Tapi kalau depan orang ramai dia mengajar dia kata bata. Tak boleh. Lepas tu dia buat senyap. Tak boleh, royak betul lah. Benda khilah-khilah lah. Nak pakai tak sepakat ikut. Ya hak betul. Ini dia pakai untuk dia. Untuk dia banyak perkara dah boleh. Orang lain tak boleh. Pasal apa? Cara dengan mazhab hak dipakai ramai-ramai. Takut orang kata gitu. Biarlah bangsa umat ni rugi. Ketinggalan pun biarlah gitu. Tak kena tu. Kalau kita tengok sini antara pengajarannya, itulah. Dia kena tegur. Dia tegur, dia kata orang Muslim itu tidak najis. Yang ni kalau kamu duduk sini pun, kalau kamu dengar aku mengajar kau gapo, aku pegang tangan kamu tidak najis. Tak perlu pergi mandi. Kamu duduk fikir nak bersih. Berapa kerugian tu? Tidak duduk sekali dengan Nabi tu berapa kerugian? Keberkatan tu. Bila duduk sekali dengan Nabi tu berapa keberkatan? Duk kira mandi. Serupa juga orang lain. Kita duk kira kita tak ada baju, tak ada piah, siapa tak boleh mari ngaji. Apa sibuk benda lagu tu? Kena utama gapo dia hak nak. Setengah-setengah orang tu gitu. Kena rasmi benar. Tak boleh kena bayar, kena pakai kain suku. Jadi susah. Hak mana-mana malah tu pakai dak. Cuba kita royak terbuka mudah. Pakai lagu mana pun boleh, asal tutup aurat. Nak ngaji ni lah mana-mana tak apa. Pergi. Ilmu bukan duduk pada benda-benda tu. Tapi setengah-setengah orang tidak. Dia jadi sepik. Nabi SAW tidak kata mu kena gini. Tak ada. Maka dia utamakan hak tadi. Sebab juga kita kata kalau boleh baca Quran, kelebih baca Quran. Mana lebih? Dapat pengajaran, dapat keberkatan daripada tak baca. Dengan sebab apa? Dengan sebab mari kotor. Pasal ni dia merasa molek dia suci dulu, pergi mandi dulu. Tapi Nabi tegur. Sebab apa? Jarang nak jumpa lagu tu peluang tu. Keberkatan tu kita kena tengok pula tu. Kena ambil kira. Yang keempat, harus seseorang melewatkan mandi janabah daripada waktu permulaan wajibnya, asalkan tidak terlepas waktu sembahyang. Dia nak lewat tak apa, nak mandi lewat tak apa. Yang kelima, orang berjunub harus pergi ke mana-mana tempat yang dikehendakinya sebelum mandi janabah. Sebelum mandi dia boleh pergi, asalkan tidak terlepas waktu sembahyang. Tak terlepas waktu sembahyang tak apa, nak pergi mana pun tak apa. Cuma hak lebih baik mandilah. Semua kata lagu tu. Yang keenam, hukum najis hukmi
berbeza daripada hukum najis aini. Beza. Itulah daripada perbincangan yang kita bincang tadi. Yang ketujuh, seseorang ketua hendaklah bermesra dengan anak buahnya di samping mengambil berat tentangnya. Tengok Nabi SAW ambil berat. Ambil berat lagu mana? Bila jumpa salah, pegang tangan mesra, jalan sekali. Lepas tu bila hak tu tak ada, dia tahu dia ambil berat. Dan Nabi SAW tanya, gimana tadi? Sepatutnya kalau nak pergi kena royak. Itu adab majlis. Kena royak. Jangan pergi gitu saja. Tapi ya dia tu ada sebab bagi dia lah, ya dia tak royak tu. Tapi rupanya Nabi SAW nak ajar tak boleh. Adabnya bila dalam majlis kita nak pergi, nak meninggalkan majlis tu, kena royak. Itu banyak pengajaran di sini. Dan Abu Hurairah berjunub. Apa dia ada bini kau masa tu? Berjunub. Dia ada bini dah kau? Tak ada. Junub ni tidak semesti ada bini. Ihtilam, seperti baru sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Ihtilam, junub juga orang panggil. Abu Hurairah tak ada bini lagi masa tu. Lepas tu kemudian baru dia berkahwin. Masa ni tak ada lagi. Tapi dia sudah berjunub. Nabi SAW bila Abu Hurairah kata gitu, dia pun kata subhanallah. Oh, benda ni pun tak faham lagi. Dia nak menyatakan hairan dia lah. Lemah. Benda lagu ni tak tahu lagi. Orang Islam ni tidak najis. Bila kata orang Islam ni tidak najis, sebab tadi luah pergi makna dia tu. Luah. Kelebihan orang Islam daripada orang kafir. Sebab apa? Orang Islam ni suci semasa hidup dan selepas mati. Orang Islam ni lebih daripada orang kafir. Lagu mana? Iaitu orang kafir, dia tidak ada konsep-konsep najis hukmi, najis aini saja dia ada. Nak menyucikan hak dalam tu tak ada ajaran dalam orang kafir. Tu kelebihan orang Islam. Al-Muslim la yanjus. Bila jadi Islam dia tidak najis. Fikiran dia tu, fahaman dia tu, ajaran dia tu tidak kotor. Tak ada. Perbuatan dia tidak kotor. Banyak pengajaran dalam hadis ni saja. Dalam hadis ni saja. Orang hak duduk buat benda tak molek, duduk kotor fikiran dia tu, duduk merancang yang bukan-bukan terhadap orang lain, duduk fitnah orang, sebenarnya tidak Islam yang sebenarnya. Jadi kita boleh faham juga al-muslim la yanjus. Orang Islam sebenarnya dia tidak kotor. Kalau kita ambil kira situ, ambil kira makna tadi, orang Islam yang menipu orang, orang Islam yang bunuh orang, orang Islam yang minum arak, orang Islam yang macam-macam lah buat kan. Orang Islam pun ada juga. Tu kotor tu. Kotor. Kalau Islam sebenar, dia tidak akan buat lah. Al-Muslim, alif lam di situ, orang Islam sebenar. Alif lam hakikat orang panggil. Kalau mengikut makna tu, berdasarkan makna tadi, hak sesuainya alif lam hakikat. Alif lam hakikat ni lagu mana? Hak sebenarnya. Hak sebenar. Hak seperti dalam hadis, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Kaya hak sebenarnya bukan dengan sebab ada banyak harta benda, tetapi kaya yang sebenar, sebenar tu kita terjemah yang sebenar. Kaya sebenarnya ialah kaya jiwa. Nabi kata di situ al-ghina alif lam ada. Di bahasa Arab ni penting benda-benda gitu. Alif lam. Alif lam tu kekayaan yang sebenar. Tapi kalau mengikut orang ramai ni, kalau pitih banyak harta banyak tu kaya dah kan? Orang tak panggil kaya. Kaya lah. Kapik-kapik ni pun mana-mana pun kaya lah, ada harta banyak. Tapi nak ayat sini, kaya sebenar, kaya sejati ialah kaya jiwa. Sebab apa? Bila kaya jiwa dia rasa cukup. Bila tidak kaya lah kan? Tak cukup sama. Tak cukup tu tanda tak kaya lah. Tak puas sama. Tu tanda sesak. Kaya dia cukup. Sebab itu Nabi kata kekayaan yang sebenarnya ialah kaya jiwa. Dengan sebab itulah kaya dah pun sanggup menipu, kaya dah pun tak cara halal haram, nak cari piti semacam. Sebab apa? Sesaklah tu sebenar. Tidak ada kekayaan yang sebenar. Kekayaan tipu daya yang sebenarnya.
pada orang ramai, orang ramai kata sebenarnya tidak kaya. Di situ nak cerita tadi alif lam tu, alif lam hakikat. Supaya juga di sini orang Islam sebenar, dia tidak kotor. Dia tidak kotor tubuh dia, apa kalau ada secepat mungkin dia akan membersihkannya dengan ambil air semaya, dengan mandi junub. Dia ada benda-benda lagu. Hak dalam dia tak ada syirik tu kotor. Nak kena kau orang tak ada. Dia tak ada. Kalau muslim sebenar. Supaya juga adalah hadis al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi, min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu ialah orang Islam lain terpelihara, selamat daripada lidahnya dan tangannya. Orang Islam. Faham? Tidak Islam kau buat kena kau orang duk tapau orang duk gapo macam-macam tu kan. Islam juga, tapi alillah itulah al-muslim, orang Islam sebenar. Tu bagus sebenar. Kalau tidak sebenar lah. Tidak sebenar, tak ada faedah Islam, tak ada hasil. Sebab pokok durian dah, tapi tak buah. Apa faedah nak ambil ke dia? Kalau nak kayu, pokok lain pun boleh. Nak buah dia tu lah. Buah dia tak ada. Tapi pokok tu orang panggil pokok durian juga. Tapi hakikat sebenar, kelebihan pokok durian yang orang nak sangat tu, yang boleh buat kekayaan tu dengan gapo? Dengan kayu dia ke, dengan daun dia ke, dengan gapo? Tak. Dengan buah dia. Orang Islam pun lagu tu je. Orang Islam yang sebenar banyak kalau kita perhati dalam hadis ni. Dan banyak lagi yang lain-lain dalam hadis ni. Bila dia kata orang Islam tu tidak najis, banyak lagi lah yang lain. Antaranya yang kita sebutkan tadi boleh disimpulkan daripada situlah maksud dia nya. Dan kita boleh kata subhanallah. Subhanallah ni dalam bahasa Arab digunakan bukan untuk tasbih sahaja. Pada ketika kejut, subhanallah budak ni, kita kata la haula wala quwata illa billah misalnya. Ada kata lagu tu tidak salah. Tidak kata. Apa dia tidak salah kalau kita kata lagu tu. Orang kita duduk kata tu kan. Dalam amalan kita subhanallah ke ataupun la haula wala quwata illa billah, masya-Allah budak ni. Kita kata itu ada. Nabi sendiri pun guna. Bukan kata subhanallah ni pada ketika rokok saja, sujud saja. Tasbih ni pada ketika ni saja dak. Pada ketika terkejut pun kita molek sebut hak lagu ni. Sebab apa? Bila kita sebut lagu ni boleh pahala pula tu. Kita tidak kata gol lain. Hei kau. Oh kau misalnya. Allah. Kita tidak kata Allah tu Allah kau dah. Jadi sebut tu Taylor pula dah. Allah lah. Tak usah sebut hak lain-lain tu, tak usah sebut. Sebut hak ni. Tu banyak tu pengajaran tu. Sebut hak ni. Kalau terkejut, kalau subhanallah. Kalau ada orang mati, kalau bahaya, kalau gapo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tepik, jangan bersorok, itu cara orang Islam. Kalau lapu Nabi dia ajar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarjih, tu orang panggil tarjih. Ataupun istirja'. Istirja'. Hauqalah, kata la haula wala quwata illa billah. Subhanallah, itu tasbih. Banyak tempat. Tidak nanti kata secara khusus pada ketika buat amalan tertentu saja benda-benda ni ada. Orang Islam belah-belah dia terkejut pun boleh pahala. Dia sebut subhanallah. Subhanallah dia menyatakan terkejut dan hairan. Boleh kita guna. Jangan guna perkataan lain. Biasakan, biar kita budayakan benda-benda lagu ni. Hak ni sebab hak Nabi ajar. Hak Nabi ajar. Tidak nanti belah mana. Kata lagu tu saja pun boleh pahala dah. Dia sebut di sini tadi kita sebut al-muslim la yanjus. Hak sebenar lafaz asal innal muslim. Sesungguhnya. Bila sesungguhnya kuat lagi lah tu. Sesungguhnya. Baik kita pergi kepada bab yang kedua. Bab orang berjunub boleh keluar dan berjalan di pasar dan selainnya boleh. Atha berkata orang berjunub boleh berbekam, memotong kuku dan mencukur kepala walaupun dia tidak berwudu. Tak ambil air semaya dulu pun boleh buat benda-benda tu.
Nombor nota tu 214. Ada beberapa maksud Imam Bukhari mengemukakan bab ini. Antaranya ialah satu, untuk menyatakan bahawa orang berjunub tidak menjadi najis dengan sebab janabahnya. Yang kedua, orang berjunub tidak perlu segera mandi. Tak perlu. Ia boleh melakukan apa saja perkara yang hendak dilakukannya, dan boleh pergi ke mana saja yang dikehendakinya, selagi ia tidak terdesak melakukan sesuatu yang menghendakinya mengangkat hadas besar, seperti sembahyang dan lain-lain, nak tawaf kau, nak gapo kau. Yang ketiga, orang berjunub juga tidak perlu terlebih dahulu berwudu sebelum makan, minum, bersetubuh, tidur, berjalan, berbekam, mengerak kuku, mencukur kepala dan lain-lain. Beliau mahu, yang keempatnya, beliau mahu menyangkal pendapat segelintir ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in yang mengatakan seseorang yang hendak melakukan perkara-perkara tersebut tadi perlu terlebih dahulu berwudu. Perlu terlebih dahulu berwudu. Yang kelima, dengan mengemukakan asar Atha, beliau sebenarnya mahu menolak pendapat Hasan Basri dan orang-orang yang sependapat dengannya yang mengatakan orang berjunub jika tidak terlebih dahulu berwudu sebelum mencukur rambut, mengerak kuku atau berbekam dan sebagainya, sesungguhnya ia telah memisahkan sebahagian daripada anggotanya yang berjunub. Yang keenam, pendapat yang dipilih beliau dalam soal ini sebenarnya adalah pendapat jumhur ulama juga. Ulama mujtahidin seperti Malik, Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq dan lain-lain. Bila so tadi tidak najis, orang Islam walaupun berjunub tidak najis. So, lepas tu boleh kau tidak buat kerja yang lain dalam keadaan berjunub, yakni sebelum mandi junub, boleh ke tidak? Dia nak ayat boleh. Nak pergi mana boleh. Keluar rumah boleh, jalan boleh, naik kenderaan boleh, pergi kedai boleh, dan lain-lain. Lain-lain tu banyak lagi lah awak boleh buatnya. Lepas tu dia mari asar Atha, nak wayaknya boleh berlaku. Hak tak bolehnya benda hak tak boleh lah. Hak tak boleh. Nak semaya tak boleh, kena mengangkat hadas. Kalau tidak gitu tak apa. Nak makan, nak minum, sebab setengah-setengah orangnya dia kata tak boleh kalau lagu ni. Imam Bukhari nak tolak tu. Nyusah. Dalam Islam ni tidak ada nyusah-nyusah lagu tu. Tak ada. Lepas tu dia marilah hadis ni. Kalau kita tengok hadis, mula-mula hadis Anas, yang kedua hadis Abu Hurairah pula. Hak tadi juga cuma ada sikit beza. Dia mari ni. Dia nak kata Imam Bukhari ni cara dia lagu tu dah. Dia buat kesimpulan daripada hadis. Kalau nak kira dalam hadis ni tak ada Nabi pergi kedah, tak ada. Nabi berbekam ke, Nabi kerak kuku ke, Nabi cukur kepala ke, apa-apa lah disebut dalam tajuk ni tak ada sini. Cuma hak disebutnya dia pergi kepada isteri-isteri dia pada malam yang sama. Pada ketika tu isteri dia ada 9 orang. Kira-kiranya keluar rumah lah, pergi kedai tu tak ada. Apa buat benda-benda lain tak ada. Dan Abu Hurairah tu pun tak ada juga. Tak ada juga Abu Hurairah tu. Dalam hadis Abu Hurairah ni serupa dengan hak tadi lah. Tak ada juga benda-benda tadi. Tak ada kata Abu Hurairah ke, Nabi ke, buat kerak kuku ke, apa-apa dia sebut ni. Tak ada. Lepas tu Imam Bukhari ambil mana? Itu cara dia. Imam Bukhari ambil, tengok dia keluar daripada rumah dia. Sebab rumah bini dia tu tidak setepak sini dia pergi. Keluar rumah tu dia kata boleh keluar. Kalau boleh keluar rumah, pergi kedai dengan tidak kedai, serupa je, pergi rumah lain, serupa je dia kira. Apa beza? Kalau nak kata pergi ke rumah lain tak apa, pergi kedai tak boleh. Apa sebab tak boleh? Sebab yang boleh sapa tu pergi jalan. Sebab apa tak boleh? Baiklah, kita kata boleh pergi ke kedai, boleh macam-macam, boleh makan. Lepas tu kita kata tak ada sebut makan, tak ada kemungkinan. Itu Imam Bukhari cara dia pakai umum gitu. Tak ada kemungkinan kalau Nabi SAW pergi rumah bini dia hidangkan makanan kau dah, tak ke air segelas, tak ada dah. Tak ada kemungkinan. Ada kemungkinan berlaku.
Kecuali ada dalil, kata dia, yang mengatakan dia begitu, dia tak ada minum, tak ada makan, tak ada buat kau satu pok lain. Ada ke dalil? Kalau tak ada dalil, kira-kiranya umum yang biasa, apabila pergi ke rumah orang, dia akan angkat air. Mana-mana patut makan, makan. Dia akan buatlah apa yang patut. Kalau bini dia tu nampak, misalnya misal dia panjang, kau nak kuting kau? Kuting. Misalnya orang ni nampak ni, orang ni nampak ni, boleh berlaku. Sebab Nabi SAW, dia buat benda-benda ni, isteri dia yang buat. Tu Imam Bukhari. Jadi kalau dia nak dye rambut, isteri dia. Misal gunting, isteri dia. Banyak perkara yang isteri dia buat. Tidak mungkin ke benda-benda ni berlaku? Adakah peristiwa ni berlaku dalam keadaan yang kaku, hanya pergi semata-mata nak setubuh? Tidak lagu tu. Nabi SAW ajar kita bukan lagu tu. Kalau kita tengok hadis-hadis yang lain, bahkan sebelum bersetubuh tu dia ajar kena sentuh-sentuhan dulu, bercumbu-cumbuan dulu, berpujuk cumbu dulu, macam-macam dia ajar. Mesti ada benda tu. Dan bila ada benda tu, adalah perbuatan hak lain lah, kira-kiranya. Cuma tak perlulah sebut secara detail benda-benda yang sulit lagu ni. Benda-benda yang sulit lagu ni, Nabi keluar, hak mula-mula tu tak apalah. Hak selepas pada tu, tentu dah dia tidak mandi. Yang ni dia tidak mengangkat hadas lagi, dia berjalan. Jalan boleh, keluar rumah boleh, keluar rumah. Kalau keluar rumah, dan mungkin dia nak pergi rumah bini dia, dia pergilah situ. Kalau dia nak pergi Kedah, dia akan pergi Kedah lah kira-kiranya. Kalau dia nak pergi tempat lain, dia akan pergilah situ. Apa yang menghalangnya? Yang menghalangnya, adakah kita kata berjalan tu tak boleh? Dia berjalan dah. Keluar rumah kau tak boleh kalau berjumpa, dia keluar dah. Apa ya, ada beza pula sini dengan sini ni. Itu dia nak ceritanya. Lepas tu dia mari asar Atta ni tabi'in. Dari kalangan tabi'in, dia bukan sahabat. Ini menunjukkan Imam Bukhari dia pakai juga pendapat orang-orang dulu, orang-orang alim sebelum pada dia. Dia pakai. Dan Imam Bukhari tahu ada juga orang yang kata tak boleh buat benda-benda lagu ni, tapi dia tak ambil hak tu. Sengaja cara dia. Bila Imam Bukhari tak ambil hak tu, dia ambil misalnya sini Atta ni menunjukkan dia nak ayat pendapat dia lagu tu. Tu cara Bukhari. Dia tahu hak lain, tapi dia tak ambil. Walaupun sahih, mana dia tak setuju dengan hak tu. Kalau nak tahu pendapat dia, lagu ni lah. Serupa dengan orang ni, dia ambil hak dia, no. Hak dia tarjih kita panggil. Bukan sahaja mengikut nafsu. Dia ambil tu, dia tarjih. Dia kata hak ni lebih kemah, lebih kuat, lebih sesuai dengan dalil. Hak Atta. Dan Atta ni orang besar, orang besar, alim besar, boleh buat semua ni. Setengah-setengah orang tak boleh. Kalau kerak kuku, sebelum kerak kuku tu kena ambil air semaya. Nanti seperti sebut tadi, Hasan Basri dan beberapa orang kata tak boleh, kena ambil air semaya dulu sekurang-kurang. Hak moleknya mandi junub. Boleh ke orang kita? Dia air panjang lagi. Esok jadi balai-balai rambut kita dah. Hak ni bahagian hak goting pada ketika mari kotor. Sebab itulah dia kata kepada ketika mari kotor tak boleh gerak rambut, tak boleh gini, tak boleh gini, banyak. Jadilah ke mana? Jadi balai-balai, jalur-jalur esok. Tanda lah ke mana? Hak ni hak potong kuku semasa mari kotor. Dengan sebab tu hak mari kotor ni tak buat gapo lah, tunggu biar panjang kuku pun. Ni cerita panjang kuku tu lagu lain. Ni panjang kuku tak sedap pun, tak kerak jugalah. Rambut nak kerak pun tak boleh lah. Benda-benda lain banyak lagi tak boleh buat. Banyak perkara lah tak boleh buat. Sebab apa? Sebab kalau kita buat gitu, saya esok bangkit, saya esok akan jadi lagu lain. Tidak dalam bentuk suci berlaku. Itu mari mana hak tu tak ada tu, telajak tu. Hak ni hak kata itu pun dia kata molek sunat, molek ambil air semaya dulu sekurang-kurangnya kalau nak kerak. Bahawa kita pergi jauh lagi, bila kerak kuku tu kena simpan molek. Tanda benar. Kalau lagu tu gunting rambut tu kena royak tu kan rambut ni sapu dulu. Kalau kita nak ambil rambut kita ni dah. Ada ke buat lagu tu? Tak pula, tak erak dah tu. Dah. Tak erak dah tu. Sebab tu lah tak perlu benda lagu tu. Tanah gapo, tak ada gapo. Serupa je. Tahu gitu pun tak apa.
Tak ada kemuliaan apa-apa, tak ada. Cuma ada juga sahabat dia ambil, macam Sayyidina Muawiyah, dia ambil kuku Nabi, dia kerak. Ada kalanya sahabat dia kerak kuku sajalah, dia nak khidmat, kerak kuku Nabi, dia simpan. Dia ada lah lagu tu nak ambil berkat lain cerita. Kalau tidak ada apa-apa, buat sajalah. Buat gam dia. Buat sapah je, dia sapah je rambut, kuku ke apa. Dia simpan. Bila dekat dia nak mati, dia kata kalau dia mati, mandi kapos, kapal tu bubuh. Kuku Nabi ni letak dekat mata dia, kata. Tu sayangnya kepada Nabi tu. Sayyidina Muawiyah. Itu antara sejarah dia lah. Tak apalah. Hak Nabi tu suku ada orang ambil rambut, Nabi sengaja bui rambut. Bila orang cukur dia bui. Orang ni dia. Sahabat-sahabat duk simpan rambut. Paklan ni ada lagi rambut. Setengah-setengah tempat tu. Macam-macam lah, hak dah betul pun ada, hak tak betul pun banyak juga. Ikut dia lah tu. Kita tak cara tu. Nak ceritanya ada benda-benda ni disimpan. Kalau nak simpan pun tak apa, tidak najis. Dulu kita sudah bicara benda tu. Kuku ke orang, rambut orang, kalau nak simpan beratus tahun pun tak apa. Lah nak simpan. Tapi nak simpan buat gapo? Nak simpan buat gapo kalau orang lain? Kalau kita nak simpan, nak ingatlah kuku mak kita, kuku ayah kita, mana buat gapo? Supaya kuku orang lain. Duduk 100 tahun pun dah mati kita dulu pun dah. Sebab tu nak gapo? Dengan simpan tu tak ada lah dapat kelegaan kepada dia, dapat rahmat kau, keluasan kepada dia duduk dalam alam barzakh. Tak ada kan. Kalau ada faedahnya, kalau kita buat kebajikan, barulah ada faedah kepada mak ayah tu hak mati dah. Dengan simpan kuku kau, rambut kau, tak ada faedah lah. Pasal apa dia nak tengoknya? Kalau rambut Nabi ada juga orang nak tengok. Pak rambut orang biasa ni nak gerak serupa je, lebih kurang. Tetapi ke mana-mana pun hikmat tu dia ada kan. Hikmat tu ada. Dulu kita sudah bincang, dah tak perlu ulang lah. Apa yang hikmat jadi hola rambut tu? Hikmat tu ada. Memanglah terutama zaman ni kan, melalui rambut boleh kesan penyakit, boleh kesan macam-macam lah. Keturunan orang tu boleh kesan. Tak apalah waktu tu. Jadi di sini dia kata walaupun tak ambil air semaya lagi boleh buat belaka. Boleh buat belaka. Termasuklah itu hak biasa-biasa. Termasuklah mengikut Imam Bukhari ni mengaji Quran. Termasuklah waktu mengaji Quran, termasuk boleh buat. Orang berjunuk boleh buat. Nabi SAW pergi mengunjungi isteri-isteri dia, dan dalam hadis dulu kita sudah jumpa, dia tak mandi kecuali di akhir sekali. Ini maknanya melakukan beberapa pekerjaan, perbuatan dalam keadaan belum lagi mengangkat hadas besar. Tu maknanya. Dalam keadaan belum lagi mengangkat hadas besar. Dan hadis Abu Hurairah hak lagi tu, hak tadi juga lebih kurang tu je juga. Dari segi sanad dia pun alik atas tu hak tula je, alik bawah je lain. Alik atas tu hak tula. Tapi lafaz dia tu berbeza. Lafaz berbeza ni kerana perawi hak di bawah tu lah. Sekali hak setakat hak ada sama tadi serupa, tapi hak bawah tu dia meriwayatkan berbeza. Sebab hak sampai kepada dia lagu tu kira-kiranya. Di sini Nabi SAW kata subhanallah abahir. Dia tidak kata pahamu tu dah berjunuk. Sebab apa yang pergi jalan rata tu, sehingga jumpa dengan aku tu di tengah jalan, kamu tu, dia tak ada kata. Ini menunjukkan boleh keluar. Lepas tu jumpa mana? Sinilah Imam Bukhari faham, jumpa kedah, jumpa di pasar. Jumpa di pasar. Ataupun setengah ulama kata tidak jumpa di pasar. Bila dia jalan bergerak tu, dia pun ikut Nabi lah. Nabi nak pergi pasar. Bila jumpa sana ramai lagi orang, dia duduk kecek tu, Abu Hurairah pun cabut lagi. Sebenarnya Abu Hurairah tubik tu pun dia nak pergi mandi dah. Dia nak pergi cari tempat mandi lah. Sebab sampai dulu kan serba kekurangan, tidak spoiler. Ni mandi dalam rumah,
Sampai dulu kena pergi. Kalau kita kata tak boleh orang berjunuk ni keluar rumah, kalau tempat mandi tu di luar rumah dia lah ke mana? Tidak nyusah. Kalau mandi tu sungai, nak pergi sungai tu kena jalan. Tidak nyusah. Adakah agama Islam ni buat sesuatu yang menyusah untuk umat dia? Tak ada. Tak ada. Macam di sini Nabi tidak tegur kita dia keluar berjalan, kau tak ada. Menunjukkan boleh. Lepas tu apa dia yang tidak berlaku di sini? Pegang tangan, jalan, salat, itu berlaku. Itulah Imam Bukhari kata dan lain-lain buat. Kira-kiranya telah berlaku. Lepas tu tangan Abu Hurairah tu, mestilah kita kata dia kenaling, dia peluh. Hak tadi ada kena-mengena dengan tadi. Bila peluh, kalaulah peluh orang berjunuk ni najis, tentu Nabi kata tadi aku kena peluhmu. Dia basuh tangan lah. Mesti ada, ni tak ada. Tu ada kaitan dengan hak tadi, peluh. Mesti sikit sebanyaknya ada peluh. Apabila seseorang itu berjunuk ataupun ketika dia kenaling kau, sebab dia berasa dia kotor, Nabi ni tidak sesuai, kira-kiranya ada peluh tu, tangan pun boleh berlaku. Tengok, dia bersalah, dia pegang tangan, piping, pergi. Ini semua menunjukkan banyak pekerjaan ataupun perbuatan telah berlaku di situ. Dan Nabi SAW tak ada kata apa-apa pun tentang lain-lain. Bahkan dia duduk heran, Abu Hurairah tu duduk berasa dia ni kotor. Sepatutnya tidaklah sampai menyusah gitu mau. Pergi mandi dulu. Utamakanlah yang utama. Utamanya apa dia? Duduk dalam majlis Nabi. Kira-kira dalam majlis Nabi itu lebih besar lagi daripada dapat kesucian dengan pergi mandi junub tu. Waktu lebih besar lagi. Di sini dia sebut abahir. Tapi kalau kita tulis abahir ni, kata abahir ni mana pula? Hak tulah jelah Abu Hurairah tu juga. Cuma kadang-kadang Nabi panggil dia abahir. Hak banyaknya Abah Hurairah. Ya Abah Hurairah. Di sini dalam terjemahan ni kita sebut kalau Abah, Abu, Abi, kan? Nampak? Tak seragam kan? Tak serupa. Sebab nak mengikut hak asal Arab tu lah. Kalau mengikut standard Dewan Bahasa dia tak beri lagu tu kan. Abu belakang lah, ikut mana-mana pun Abu belakang. Tetapi kalau kira hak Arab tidak gitu. Dia ada beza. Di sini Abah, di sini Abi, di sini Abu. Dan kita buat lagu tu sebagai isyarat lah juga. Isyarat kepada dia, hak moleknya kena ngaji lah bahasa Arab. Kok lah. Jangan mengaji hadis saja dah. Lepas tu tak tahu ke satu. Bapa ya Abah pula sini. Abu Hurairah tu lah juga. Sini pula Abi pula. Bapa. Tu antaranya. Yang kedua, kadang-kadang kita nampak beza dari segi ejaan tu kan. Ejaan tu nampak beza. Nak ajarlah sebut tu. Biar betul. Sebab kalau tak betul sebut, dia jadi lagu lain. Makna macam dia jadi lagu lain makna. Hak molek jadi tak molek. Hak molek jadi tak molek. Misal Sa'id bukan Said. Said tu lain pula. Buat tanda Sa'id. Orang kita dia tak say lagu tu. Dia kata ejaan baru lah. Ejaan mudah. Kalau akal lah. AKAL, akal tu makna makan. Akal baru betul. Payah nak sebut lagu tu. Lepas tu kalau hak Jawi lah ni duk popular pula Jawi tu, kita nak cari akal tu tepat alih kau kau ain. Kau kita akan tukar pula hak ain tu jadi alih. Nak sesuai dengan hak rumi. Jadi lagu mana? Susah tu. Nak cari tepat ain kau dalam kaum Jawi. Kau nak cari tepat alih. Mengeliru kan? Kita sepatutnya kena sesuaikan hak rumi ni dengan hak Jawi. Sebab hak Jawi tu hak tu hak asal. Hak tu hak lebih dekat dengan hak Arab. Kalau saja-saja gitu tak apa. Makna dia lah akal mana makan. Akal ni, akal tu lain. Begitu juga. Hak lain-lain man. Aisyah. Bukan Aisyah. Kalau Aisyah mana lain. Mana lain. Dengan sebab itu kita kena perhati benda-benda gini. Maksudnya nak menarik perhatian situlah. Masalah betul-betul sesuai kau tidak sesuai kau, itu kira kemudian lah waktu tu.
Tapi maksud asalnya begitulah sebenarnya. Nak suruh jadi berubah kepada hak molek, hak lebih molek, hak lebih molek. Sebab orang kita ramai kan nama-nama dia sebut Fatinah, Fatinah, Fatin, beribu-ribu nama Fatin, Fatin kan? Fatin kapal-kapal di belakang lah. Fatin, Fatin tu kita tak tahu ke mana tak molek. Dengan sebab tu kena tahu, kena dekat dengan bahasa Arab ni. Molek dah kau nak ambil bahasa Arab tu, tapi kadang-kadang tak kena. Tak kena cara ambil. Fatin tu makna penimbul fitnah. Mana tu? F. Fatin. Lepas tu sah penimbul fitnah. Ya, keduanya tak sesuai. Fatin tu muzakkar. Untuk orang lelaki kita ubah nama anak Tino. Tengok, nampak tak erti? Takut gini je kita pun sebut sama. Dah sebelum pada ni pun sebut. Dah takut orang-orang luar tengok, macam tak ada ngaji orang Malaysia ni dah. Tak ada orang pandai bahasa Arab ni kau. Tak ada orang alim kau. Benda-benda lagu ni banyak salah dah. Bubuh nama tu ikut sera. Tak tahu bahawa nama gapo ni doa sebenarnya. Belai-belai tu doa. Itu maksud asalnya. Lepas tu ya Nabi Gomo tukar-tukar nama tu. Ya tukar nama tu buat apa? Pasal takut. Saat ni lah doa. Ada hakikatnya dia gitu. Sebab tu ya kita buat sangat tu. Yazid bin Zurai' Ain tu. Zurai'. Lama kita kata Zurai'. Zurai' lagu lain. Itulah. Nampaknya kita setakat itulah dulu hari ni. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada perbincangan kau boleh. Mungkin tadi huraian panjang lebar tentang isu keluar semasa junub dan sebagainya. Kalau ada apa-apa soalan, saya buka untuk musliman dulu. Ada soalan? Ya, silakan. Kalau dia main kotor, tak kotor dia kena basuh dulu. Basuh cuci mulut dia sapu. Mana? Tak dengar. Hukumnya gimana? Mana tak dengar tadi? Kali ini ulang-ulang. Orang naik ya, kalau dia main kotor, main gitu. Bukan, hati dia kena basuh cuci. Walaupun dia buat dengan kedah dia basuh dulu, baru dia tahu. Jadi hukum nak tahu. Yang kedua, kalau dulu lah, dulu saya sendiri tak makan lah ayam. Dengar kata ayam nangis daripada ada cara babi dah. Lepas tu ada orang hanya tak dulu babi tu kalau ekstrak. Macam ayam tu dia masalah apa tu makanan ayam tu dia ekstrak daripada darah babi lah. Jadi ustaz ayat dulu ekstrak tu ada kiah dia ada kebun dia. Saya pun makan mula ayam dia nak tahu ke mana. Ya. Sebenarnya dari segi cuci ke apa tadi tu kan, tuala tu lah. Kalau nak pakai semula, tak apalah kita kata munasabah lah cuci tu kita kata. Ni kalau pakai buah tu untuk apanya pasal? Tak ada benda tu itu saja kejahilan lah. Kalau buat lagu tu sebenarnya tak perlu tu. Dan tak boleh nak pakai semula kan maksudnya. Dah nak tak memang nak tahu. Tak ada lah kalau nak tahu lah. Tahu je lah. Basuh agaponya. Tak ada apa dah. Dia setengah-setengah orang gini. Boleh jadi orang-orang tua dulu kadang-kadang pelik-pelik juga. Dia pasal ramai orang jahat. Mungkin orang nak boleh buat kerenak, boleh buat gapo tu. Itu dari segi maslahat lain lah. Maslahat, bukan muslihat. Kalau bahasa Melayu muslihat tu lain. Nah, maslahah, hak tu hak betulnya bahasa Arab. Kalau muslihah tu molek mana dia? Muslihah maknanya orang yang nak melakukan islah, nak buat islah. Kita dengan makna tak mana tengok. Tak serupa tu bahasa Melayu dengan Arab. Walaupun ambil daripada Arab. Hak sebenarnya ada maslahat lain. Supaya orang kata tak beri gambar kat orang. Maslahat lain. Mungkin takut buat kerenak itu bab lain lah. Kalau nak kira hak asalnya tak ada gapo keperluan. Tak ada gapo.
Supaya juga dia kata suruh tanam kuku, rambut, gapo tu, boleh jadi dengan maksud tadi. Sebab orang jahat dia boleh guna benda-benda tu kan untuk itu lain. Kalau ada begitu lain lah. Dia hukumnya jadi berubah lah. Sebab hukum ni dia berubah mengikut keadaan. Hak masalah ayat tadi, kena pasti dulu betul kah berlaku begitu. Kita nak bimbang, nak ragu, nak gitu gini, sungguh kah berlaku begitu? Tu kau kena pasti dulu. Dan kalau sungguh tanggungjawab kita orang Islam, kita tak boleh diam saja, kena angkat ke atas kepada pihak yang bertanggungjawab, biar ada tindakan. Sebab semua pihak yang bertanggungjawab ni mengikut apa yang dimaklumkan kepada kita, memang dia nak tahu dan dia akan bertindak. Dia boleh bertindak pun. Siapa boleh tutup premis tu, ataupun boleh buat macam-macam, boleh bertindak. Kita sepatutnya kena buat gitu. Jangan dia lepas tu kita bawa cerita tu, bawa lagi. Benda tu tidak ada asas sebenarnya. Kalau tidak, orang hak tidak tu buat lagu tu, orang kafir pun, kalau orang kafir sekalipun, dia kata jahat orang Islam. Dia malah buat kerja, dia tak pandang nego. Apabila orang buat, dia macam-macam pula fitnah. Padahal ada takut tu. Kita kena jaga hak tu. Kalau sungguh supaya tak ada, kena buat. Yang pertama. Yang keduanya, dia masalah ni, benda ni, apabila dia sudah berubah hakikat dia, lain dah jadi hukum dia. Memang seperti kita sebut baru ni, lain dah hukumnya. Dia kalau kita kata ayat makan najis, makan tahi sekali, ayat tu tidak jadi haram dengan sebab makan tahi. Tu jelas tu tahi tu. Tetapi ulama mengatakan berdasarkan hukum jalalah, dia panggil hukum binatang yang makan kotoran atau makan bangkai dan sebagainya. Dia ada kaedah dia. Kalau binatang setara ni kena tahan beberapa hari, bui makan hak molek dulu. Kalau dalam kawalan kita lah, kalau lembu kau gapo kau besar, dia kena sekian-sekian hari. Mungkin seminggu ke kita kena beri makanan hak bersih-bersih. Lepas tu baru sembelih. Jangan selalu. Kalau selalu, tidaklah pula kata haram, cuma makruh. Ada yang sampai kata makruh tahrimi, dekat-dekat dengan haram. Jadi kena beringatlah. Supaya juga hak tadi, kalau betul lagu tu betul, itu pun tidak jelas lagi. Sebab dia apabila dia berubah tu proses tu, proses dalam tubuh ayam kau gapo kau tu buat tu, dia ada tu tapisan dia menyebabkan jadi tak apa. Kalau nak kira secara umumnya, secara kasar tak apa. Tetapi hak moleknya, kita kena tahan dulu binatang tu kalau boleh. Kalau hak kita lah, ayam tu dalam sarai kita, ataupun kalau orang lain pun buat lagu tu lah, hak mana boleh tu di bawah kawalan dia, kena berhentikan dan bagi makanan yang molek selama beberapa hari, 3 hari ke, mungkin seminggu ke. Kalau berasa tidak cukup, lepas tu baru sembelih. Tapi hukum umumnya, kalau kata sembelih lalu tak apa. Kalau jelas dah. Kalau tak jelas lagi, tu syubhat orang, tak jelas lagi. Hak moleknya kita kena ambil berat lah masalah makan minum ni. Kena ambil berat lah. Walau bagaimanapun tidaklah, janganlah sampai menyusahkan. Jangan sampai menyusahkan. Kalau pasti ada, kira-kiranya berdosa kalau tak angkat ke atas pihak yang bertanggungjawab. Sebab apa? Orang ramai ni duduk terlibat ni. Nyanyilah kepada saudara-saudara kita hak lain. Kalau kita tak makan, kita seorang, orang lain. Tapi kita ada bukti kau dulu. Jangan sampai jadi penimbul fitnah. Itulah jawapan. Allahuakbar. Ada lagi? Dari muslimat? Tak ada? Muslimin? Soalan hadis kita pada Wahyi dulu, Abu Sufyan bertemu dengan Hirab. Jadi petikan daripada hadis itu diambil oleh An-Nawawi, menetapkan dalam bab asid, bab perihal kebenaran. Jadi macam mana kita nak sesuaikan hadis itu dengan tajuk dalam Riyadhus Shalihin? Kebenaran. Tajuk dalam Riyadhus Shalihin di bawah tajuk kebenaran gitu. Kemudian kita petik sebagian. Satunya, kalau kita kata dari segi kesesuaiannya, dalam tu kan banyak kebenaran ajaran Nabi tu sendiri. Dan antaranya ada kan dia sebutkan dia ni cakap benar. Kalau dia kata gapo-gapo kami, di segi itulah
ada kesesuaiannya. Lepas tu kan nak kira dalil tu bukan waktu saja, banyak lagi benda-benda lain kan sebut. Tapi kalau dari segi munasamatul ba' dengan hadis kadar tu pun sudah cukup dah. Sebenarnya sebab antara ajaran nabinya ya'muruna bis-sidqi. Tu sidqi. Bil birri was-sidqi. Dia itu ada sebut. Allah alam. Ada lagi? Tak ada dah. Okey. Kalau tak ada, marilah kita sesama mengamalkan